Selamat sejahtera kepada semua pelanggan setia saluran Senja Tenang. Saya, teman damai Anda di Senja Tenang. Apakah sebenarnya arti sebuah perkawinan dalam hidup seorang wanita? Adakah ia cinta yang membara, kekayaan yang melimpah ruah, ataukah ia tentang hati yang saling memahami dan menghormati apabila dilanda badai kehidupan? Saya sendiri, yang baru saja menjejak usia 30 kromaan, percaya bahwa perkawinan saya adalah yang paling bahagia. Sehinggalah tiba hari itu, hari di mana ayah saya dari kampung datang membawa seguni beras yang syarat dengan kasih sayangnya, hanya untuk disepak keluar oleh suami saya sambil menghamburkan kata-kata kejam, "Sampah macam ni, bawa balik kampung kau dan makan sendiri." Pada saat itu, seluruh tubuh saya kaku, tetapi ayah saya tidak marah. Dia hanya memandang menantunya itu dengan senyuman tipis. Senyuman yang tenang, tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah rahasia yang mampu meruntuhkan langit. Dan beberapa hari kemudian, apabila rahasia itu terbongkar, seluruh keluarga mentua saya terpaksa melutut di hadapan saya, menghentak tanah dengan penyesalan dan memohon keampunan. Pagi itu, Kuala Lumpur menyambut saya dengan hujan renyah yang tidak berhenti. Saya berdiri di tingkap kondominium mewah di Mont Kiara, memandang keluar dengan hati yang gelisah. Bukan hujan yang saya perhatikan, tetapi ayah yang saya nantikan. Malam tadi, melalui telepon bimbit lamanya, suara ayah kedengaran serak. "Aisyah, esok ayah nak datang ke KL jenguk kau dengan suami. Dah lama tak tengok muka, rindu sangat dekat anak ayah nih." Hati saya terus berdebar kencang. Sudah 5 tahun saya berkahwin, dan bilangan kali ayah datang ke Kuala Lumpur boleh dihitung dengan jari. Setiap kali saya menelepon menjemputnya datang, ayah pasti menolak dengan alasan sibuk dengan kerja bendang atau tidak mahu menyusahkan kami. Saya tahu itu semua hanyalah alasan. Ayah saya, Pak Cik Ismail, seorang duda petani yang seumur hidupnya hanya bergelumang dengan tanah, bimbang penampilannya yang selekeh akan memalukan saya di hadapan keluarga mentua. Dia risau cara kampungnya akan mencemarkan nama besarnya yang moden dari bandar dan menantunya yang terpelajar. Saya memandang sekeliling apartemen mewah yang dipenuhi perabot berjenama. Semuanya berkilauan dan kemas. Kejayaan saya hari ini, memegang jawatan sebagai ketua pasukan pemasaran di sebuah syarikat korporat gergasi, adalah hasil pengorbanan ayah. Selepas ibu meninggal dunia awal, ayahlah yang membesarkan saya seorang diri. Dia menjual lembu dan kambing, menggadai tanah bendang untuk menampung yuran pengajian saya. Apabila saya diterima masuk ke universiti terkemuka, ayahlah orang yang paling gembira di seluruh kampung. Apabila saya memberitahu saya akan berkahwin dengan lelaki dari KL, ayah mengangguk setuju walaupun riak wajahnya jelas menunjukkan kebimbangan. "Asalkan dia betul-betul sayangkan kau, Aisyah, ayah tak minta apa-apa lagi." Selama 5 tahun ini, saya berusaha gigih untuk menjadi istri yang baik dan menantu yang disenangi. Saya coba menyesuaikan diri dengan gaya hidup urban keluarga mentua saya, sebahagiannya untuk meyakinkan ayah di kampung bahwa saya baik-baik saja. Ding dong. Bunyi loceng pintu memecah lamunan saya. Jantung saya berdegup kencang sambil saya bergegas ke pintu utama. Ayah sudah sampai. Sebaik sahaja pintu dibuka, pandangan di hadapan membuatkan mata saya panas. Ayah memakai kemeja lusuh dan seluar kerja yang penuh dengan kesan lumpur kering. Uban di kepalanya semakin banyak, dan kedutan di dahinya kelihatan lebih dalam berbanding kali terakhir kami bertemu. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah guni beras seberat 50 kg yang dipikul di atas bahunya yang kurus kering. Ayah membongkok, coba menahan guni beras itu daripada tergelincir, peluh membasahi belakang badannya yang cengkung. "Ayah," jerit saya dengan suara tertahan, lalu meluru untuk membantunya memegang guni itu. "Kenapa ayah angkat benda berat macam ni? Dah berjam-jam dalam bas. Mesti penat." Ayah tersenyum lembut, senyuman biasa yang menampakkan giginya yang sedikit kuning di mamah usia. "Tak apa, Aisyah, ayah dah biasa. Ini beras baru dari bendang kita tahun ni, wangi dan pulen. Ayah bawa sikit untuk kau dengan suami. Kalau beli di pasar, mahal dan tak sedap." Saya memapah ayah masuk ke dalam rumah. Air mata saya hampir menitis. Bagi orang lain, ia mungkin hanya seguni beras, tetapi bagi saya, ia adalah cinta setinggi langit yang terkandung di dalamnya keringat dan air mata ayah. Sebaik sahaja saya mendudukan ayah di sofa dan hendak mengambil air, kedengaran bunyi kunci di pintu. Suami saya, Khairul, sudah pulang. Dia bekerja di sebuah firma seni bina berdekatan,
jadi dia sering pulang untuk makan tengah hari. Abang dah balik? Ayah datang dari kampung jenguk kita, kata saya dengan ceria. Hairul melangkah masuk, segak dengan sut pejabat dan beg bimbit berkilat. Tetapi senyumannya hilang serta-merta apabila melihat ayah saya. Kemudian, pandangannya tertumpu pada guni beras yang tersandar di sudut pintu masuk. Saya nampak bibirnya mengukir senyuman sinis. Tanpa memberi salam kepada bapak mentuanya, dia terus berjalan ke arah guni beras itu. Apa nih? Sampah apa yang kau bawa masuk rumah nih? Suaranya yang dingin membuatkan saya kaku. Apa abang cakap nih? Ini beras yang ayah bawa dari kampung untuk kita. Beras? Dia ketawa mengejek. Kau ingat rumah kita nih tak ada beras ke? Hei, kau pikir logik tak letak guni beras busuk dan kotor macam nih dalam kondo mewah? Orang nampak nanti, malu tahu tak? Buang sekarang juga. Hairul, macam mana abang boleh cakap macam tu depan ayah? Saya membantah dengan suara bergetar, tetapi kata-kata saya seolah-olah menyiram minyak pada api. Dia tidak memandang saya, apatah lagi bapak mentuanya yang kaku di sofa. Dia berpusing dan dengan hujung kasut kulitnya yang mahal, dia menyepak guni beras itu sekuat hati. Buk! Guni yang berat itu jatuh tergolek ke lantai, dan keluar dari pintu. Aku cakap sekali lagi, sampah macam ni, suruh bapak kau bawa balik kampung dan makan sendiri. Jangan kotorkan rumah aku. Seluruh tubuh saya membeku. Terasa seperti ada seseorang yang meramas jantung saya sehingga saya tidak dapat bernafas. Setiap kata-kata dan perbuatannya menjadi ribuan belati yang menusuk hati saya. Sampah, dia memanggil cinta ayah saya sampah, dia menghina ayah di depan mata saya, air mata saya mengalir tanpa dapat ditahan. Saya memandang ayah, bimbang dia tidak dapat menahan kejutan ini. Tetapi, berbeza dengan jangkaan saya, ayah tidak menunjukkan kemarahan atau rasa sakit hati. Dia hanya memandang menantunya yang berdiri angkuh itu dengan tenang, lalu perlahan-lahan mengukir senyuman. Senyuman yang lembut, tetapi menyimpan sesuatu yang dalam dan membuat bulu roma saya meremang. Senyuman ayah menjadi tanda tanya besar, permulaan kepada sebuah tragedi dan plot twist yang tidak pernah saya bayangkan. Kenapa ayah tersenyum? Dan apakah rahasia yang tersembunyi di sebalik guni beras kampung itu? Sepakan kejam Hairul bukan sahaja mengenai guni beras itu, tetapi tepat mengena di jantung saya. Terasa seolah-olah semua udara di sekeliling telah disedut keluar. Saya terpaku di situ, telinga saya berdesing, dan mata saya kabur karena marah dan sedih. Kondominium mewah yang gah itu tiba-tiba menjadi sunyi sepi, hanya bunyi hujan di luar tingkap yang seolah-olah menangisi nasib saya dan ayah. Guni beras yang penuh dengan keringat dan kasih sayang ayah kini terbiar kotor di luar pintu, sama seperti kedudukan kami anak beranak di rumah ini. Saya memandang Hairul, lelaki yang saya cintai selama 5 tahun. Wajahnya hari ini kelihatan begitu asing. Image-nya yang sophisticated hilang entah kemana, digantikan dengan riak penghinaan dan kebencian. Dia masih berpeluk tubuh, berdiri angkuh seolah-olah baru sahaja melakukan sesuatu yang hebat. Saya mahu menjerit. Saya mahu menyoal. Tetapi tekad saya terasa seperti tersumbat batu, tiada kata yang mampu keluar. Ketika itu, satu suara tajam kedengaran dari arah dapur. Ibu mentua saya, Puan Zainab, dengan gaun tidur sutera yang mewah, dia berjalan keluar dengan gaya angkuh, matanya silih berganti memandang guni beras dan ayah saya. Aduh, bising apa pagi-pagi Butani? Bawa masuk benda sial apa dalam rumah sampai udara pun jadi busuk, katanya sambil menutup hidung. Aku dah kata, orang kampung ni sampai bila-bila pun takkan hilang perangai kampungnya. Tak ada duit, tak payahlah nak bagi hadiah. Ingat kita ni kebulur sangat kesampai nak kena makan sedekah beras dia. Setiap perkataan ibu mentua saya bagaikan jarum beracun yang mengoyakkan lagi luka saya dan menghina ayah yang saya sanjungi. Dia menggunakan ayah sebagai alasan untuk merendahkan saya, menunjukkan dengan jelas bahwa di matanya, asal-usul saya hanyalah sampah. Saya menggenggam kedua-dua penumbuk. Kuku saya mencengkam tapak tangan. Dengan hati yang hancur, saya memandang ayah. Ayah masih duduk tegak di sofa empuk itu, tetapi saya nampak bahunya yang cengkung bergetar sedikit. Pandangannya kosong, menghala keluar pintu di mana guni beras itu terbiar sepi. Ma, sudahlah. Masuk bilik, kata Hairul. Mungkin merasakan lakonannya sudah keterlaluan. Dia kemudian berpaling kepada saya dengan nada memerintah. Kau tercegat apalagi kat situ? Angkatlah guni itu cepat. Saya tidak bergerak.
Kaki saya seolah-olah berakar di lantai. Apabila melihat saya tidak memberi respons, kesabaran Hairul hampir habis. Pada saat itu, ayah bangun dari duduknya. Perlahan-lahan, dia berjalan ke pintu dan dengan belakangnya yang bongkok, dia mula bergelut dengan guni beras yang berat itu. Melihat belakang ayah yang bongkok, saya tidak dapat menahan diri lagi. Ayah, jangan. Biar Aisyah buat. Ayah menepuk belakang saya dengan lembut. Tak apa, Aisyah. Ayah cuma nak tumpang rehat sekejap je. Akhirnya, dengan bantuan saya, ayah berjaya membawa guni beras itu ke bilik tetamu dan menutup pintu. Saya ditinggalkan sendirian di tengah-tengah ruang tamu, di bawah renungan dingin suami dan ibu mentua saya. Makan tengah hari itu berlangsung dalam keheningan yang mematikan. Mereka makan, menonton TV, dan ketawa seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sikap acuh tak acuh mereka lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Di dunia mereka, kami anak beranak memang tidak mempunyai nilai apa-apa sejak dari awal lagi. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Berbaring di sebelah suami yang terasa begitu asing, saya dilanda kesunyian yang amat sangat. Saya bangun senyap-senyap dan pergi ke balkoni, menangis tanpa suara. Air mata yang saya tahan sepanjang hari akhirnya tumpah seperti empangan pecah. Saya menangis karena pengorbanan dan kasih sayang ayah dipijak-pijak. Saya menangis karena sia-sianya usaha saya selama 5 tahun untuk membuang label orang kampung. Di mata mereka, saya dan keluarga saya tetap sampah. Saya terasing sepenuhnya di rumah saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Terus bersabar dan hidup begini? Atau beranikan diri untuk melawan demi maruah ayah dan harga diri saya? Satu perkara yang pasti, retak yang dalam di hati saya hari ini tidak akan pernah sembuh. Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala yang sakit dan mata yang bengkak. Dengan susah payah, saya bangun dan menyediakan sarapan seperti biasa. Saya membawa semangkuk bubur panas ke bilik ayah. Bilik tetamu itu kecil dan menyesakkan. Guni beras semalam terdiam di sudut bilik. Ayah sudah pun bangun, duduk di atas katil sambil memandang keluar tingkap. Melihat saya, dia hanya memberi isyarat mata untuk meletakkan mangkuk bubur itu. Selepas saya membantunya mencuci muka, ayah memandang saya lama, matanya penuh dengan simpati. Tak tidur ya semalam? Soalan ringkas ayah itu meruntuhkan tembok kekuatan yang saya coba bina. Aisyah, mari sini duduk sebelah ayah, tutup pintu tuh. Saya berasa hairan, tetapi saya ikut sahaja arahannya. Ayah menunjuk ke arah guni beras dengan dagunya. Tolong ambilkan pisau lipat atas meja tuh. Saya semakin tidak faham, tetapi saya mengambil pisau itu dan memberikannya kepada ayah. Datang dekat sini, sebelah Gunini. Dengan hati yang ragu-ragu, saya mendekatinya. Ayah tidak mengoyak seluruh guni itu, sebaliknya, dengan hujung pisaunya, dia dengan berhati-hati membuat satu hirisan kecil di bahagian bawah guni, di tempat yang tidak mudah dilihat. Kemudian, dia memasukkan tangannya yang kurus ke dalam dan mula mencari sesuatu. Jantung saya mula berdegup kencang. Seketika kemudian, ayah menarik tangannya keluar. Di tangannya ada sebuah uncang kain lama yang dibalut kemas dengan beberapa lapisan plastik. Ayah membersihkan butiran beras yang melekat dan dengan tangan yang terketar-ketar, dia menyerahkannya kepada saya. Bukalah. Tangan saya turut bergetar sama seperti tangan ayah. Perlahan-lahan, saya membuka balutan plastik dan uncang kain bercorak bunga yang sudah pudar warnanya. Di dalamnya terdapat beberapa barang yang menyimpan jejak masa. Yang pertama keluar adalah sekeping gambar hitam putih yang sudah kekuningan. Di dalam gambar itu, seorang kanak-kanak perempuan berusia sekitar 5 atau 6 tahun sedang duduk di atas bahu seorang lelaki muda, tersenyum riang. Lelaki itu adalah ayah 30 tahun yang lalu, dan kanak-kanak itu adalah saya. Itu adalah hari saya mendapat anugerah pelajar cemerlang buat kali pertama. Ibu telah meninggal dunia sebelum itu, dan ayahlah yang seorang diri mengayuh basikal berpuluh-puluh kilometer untuk datang ke majelis anugerah saya. Air mata saya mengalir. Dengan tangan yang menggeletar, saya mengambil barang seterusnya. Ia adalah satu himpunan kad laporan sekolah dari darjah 1 hingga tingkatan 5. Kertasnya sudah lusuh, tetapi markah cemerlang yang ditulis dengan dakwat merah masih jelas kelihatan. Saya teringat malam-malam musim sejuk, duduk di bawah pelita bersama ayah. Ayah menganyam atap nipah, dan saya belajar. Ayah yang tidak pandai membaca selalu berpesan, "Anak ayah belajar rajin-rajin, jangan hidup susah macam ayah."
Dan yang terakhir adalah sebutir pingat gangsa yang warnanya sudah pudar. Pingat pertandingan menulis esai peringkat kebangsaan yang saya menangi semasa di tingkatan 3. Ia adalah kebanggaan terbesar saya dan juga kebanggaan ayah. Saya memeluk semuanya ke dada, menunduk dan teresak-esak. Ayah, kenapa? Kenapa ayah sembunyikan semua ini dalam guni beras? Ayah mengeluh lalu mengusap kepala saya dengan tangannya yang kasar. Aisyah, maafkan ayah sebab tak beritahu awal-awal. Ayah bawa semua ini ada sebabnya. Ayah berhenti sejenak. Ayah takut. Ayah takut bila kau dah lama hidup di bandar, kau terleka dengan kemewahan dan lupa siapa diri kau. Ayah takut kau lupa asal-usul kau, kampung miskin yang besarkan kau. Tak, ayah. Aisyah takkan pernah lupa, kata saya dalam tangisan. Ayah tahu, kata ayah lembut. Tapi ayah tetap nak bawa semua nih. Seluruh zaman kanak-kanak kau, kenangan kita anak beranak hidup saling bergantung. Ayah nak bawa ke bandar besar nih. Bila kau penat dan susah, bila orang pandang rendah pada kau, tengok semua nih dan ingat. Ingat yang kau dulu seorang anak yang sangat pandai dan kuat. Ingat yang kau adalah kebanggaan ayah. Harta ayah yang paling besar bukanlah tanah bendang beberapa relung di kampung, tapi kenangan-kenangan nih, dan kau, Aisyah. Mendengar kata-kata ayah, jantung saya terasa seperti hendak pecah. Saya memeluk erat barang-barang itu. Terasa bau masa lalu, bau cinta yang tidak terhingga. Saya sadar saya silap. Saya pikir saya keseorangan. Tetapi tidak. Ayah sentiasa ada di situ, memerhati saya dalam diam, menyayangi saya dengan caranya yang tersendiri. Ayah tidak memberi saya uang, tetapi dia memberi sesuatu yang beribu kali ganda lebih berharga. Ia adalah asal-usul, harga diri, dan kekuatan untuk bangkit semula. Ingat, suara ayah menjadi tegas. Jangan biarkan sesiapapun pijak marwah kau, faham? Saya mengangguk dalam tangisan. Kini saya faham maksud senyuman ayah semalam. Ia bukan senyuman pasrah. Ia adalah senyuman seorang bapa yang telah mempersiapkan segalanya untuk melindungi anaknya. Saya memeluk erat barang-barang peninggalan itu. Saya merasakan satu kekuatan aneh mengalir dalam diri. Saya tahu, ini hanyalah rahasia pertama yang ayah bawa. Dan perjuangan saya baru sahaja bermula. Selepas perbualan penuh air mata dengan ayah, saya berasa seolah-olah satu beban berat telah diangkat dari bahu saya. Luka di hati masih terasa pedih, tetapi saya tidak lagi berasa keseorangan atau lemah. Saya telah menemui semula diri saya. Aisyah kecil yang tabah, yang pernah menjadi kebanggaan ayahnya. Saya menyimpan barang-barang kenangan itu dengan cermat di dalam almari. Seolah-olah ia adalah sumber kekuatan rahasia saya. Saya berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang, saya tidak akan rebah lagi. Wajah saya ketika keluar dari bilik tidak lagi menunjukkan kesedihan, sebaliknya digantikan dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, apa yang saya tidak tahu ialah, semasa kami anak beranak berbual, ada sepasang telinga lain yang melekap rapat di pintu. Telinga yang dipenuhi rasa ingin tahu, cemburu, dan ketamakan. Ibu mentua saya, Puan Zainab, memang tidak senang dengan kunjungan besannya yang tiba-tiba itu sejak dari awal lagi. Pagi ini, apabila melihat saya dan ayah menutup pintu dan berbual secara rahasia, syakwasangkanya semakin membuak-buak. Dia tidak boleh menerima sebarang rahasia di dalam rumah yang dianggapnya sebagai wilayah kekuasaannya. Berpura-pura mencari sesuatu, dia berlegar-legar di koridor sebelum melekapkan telinganya di pintu bilik tetamu. Disebabkan pintu kayu yang tebal, dia tidak dapat mendengar setiap perkataan dengan jelas. Di antara esakan saya dan suara rendah ayah, hanya beberapa perkataan yang dapat ditangkapnya. Tetapi bagi telinga orang yang tamak, beberapa perkataan boleh berbunyi seberat emas. Dia terdengar ayah berkata tot harta ayah yang paling besar. Kemudian, dia terdengar saya tersak-esak, tot sembunyikan dalam guni beras. Dan akhir sekali, dia mendengar dengan jelas ayah berkata dengan nada tegas, Aisyah, yang paling berharga ialah kau, Aisyah. Harta paling besar, sembunyi dalam guni beras, paling berharga. Apabila ketiga-tiga frasa ini bergabung dalam minda Puan Zainab yang sentiasa berkira, satu gambaran yang sama sekali berbeza terbentuk. Dia tidak mendengar tentang kenangan, kad laporan, atau pingat. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran. Orang tua kampung itu menyembunyikan harta dalam guni beras. Dia yakin ia pastilah jongkong emas turun-temurun atau segumpal uang simpanan seumur hidup. Dia teringat tindakan anaknya, Khairul,
Yang menyepak guni beras itu keluar pagi semalam. Rasa kesal dan marah membuak-buak. Hampir saja seluruh keluarga membuang harta karun ke jalanan. Puan Zainab bergegas kembali ke ruang tamu seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, tetapi hatinya membara. Satu rancangan mula terbentuk di dalam kepalanya. Aku mesti tahu rahasia di dalam guni beras itu. Rezeki terpijak ini tidak boleh dilepaskan. Suasana makan malam itu terasa aneh. Puan Zainab, yang semalam terang-terangan menghina ayah, hari ini senyap luar biasa. Dia tidak banyak bercakap, tetapi matanya tidak henti-henti menjeling ke arah koridor di mana bilik ayah berada. Hairul yang baru pulang kerja masih bersikap dingin terhadap saya, dan bapak mentua saya, seperti biasa, hanya menumpukan perhatian pada TV dan makanannya. Selesai makan, semasa saya mencuci pinggan di dapur, Puan Zainab memanggil suami dan anaknya masuk ke bilik tidur mereka dan menghempas pintu. Mesyuarat keluarga rahasia mereka bermula lagi. Di dalam bilik tidur yang mewah itu, Puan Zainab tidak dapat lagi menahan keterujaannya. Dia menceritakan apa yang didengarinya, sudah tentu dengan tokok tambah imajinasinya sendiri, kepada suami dan anaknya. Saya nak beritahu awak berdua, orang tua kampung tu bukan calang-calang orang, dia sembunyikan harta karun dalam guni beras tu. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, si Aisyah tu menangis teresak-esak, orang tua tu pula kata itu semua harta dia, yang paling berharga. Bapak mentua saya yang biasanya pendiam, turut mengangkat kepala mendengar perkataan semua harta. Betul ke awak ni? Apa harta yang orang tua petani tu ada? Betul, awak tak ingat ke kampung dia tu tak lama lagi nak ada kawasan perindustrian, dengar cerita harga tanah kat sana sekarang macam emas. Mesti dia dah jual tanah dapat duit banyak, tapi takut menantu rampas, jadi dia sembunyikan dalam guni beras bawa untuk anak dia. Patutlah muka si Aisyah tu lain macam hari ni. Muka berseri-seri sebab tahu tak lama lagi nak jadi kaya. Telahan Puan Zainab kedengaran masuk akal. Ia tepat merangsang ketamakan kedua-dua lelaki itu. Hairul, yang masih sakit hati kerana dihina oleh saya, matanya bersinar mendengar hal ini. Dia teringat hutang judinya dan hari-hari di mana dia terpaksa meminta wang daripada istrinya. Dia membayangkan wang durian runtuh. Habis tu, macam mana sekarang, Mak? Tanyanya tidak sabar. Puan Zainab tersenyum penuh perhitungan. Jangan gopoh. Kalau kita terburu-buru sekarang, Aisyah mesti syak. Mulai esok, kita semua kena ubah sikap. Berbaik-baik dengan orang tua tu, dapatkan kepercayaan dia. Nanti mesti ada peluang. Bila dia leka sikit, kita siasat apa yang ada dalam guni beras tu. Satu konspirasi baru yang dibina atas dasar ketamakan dan cemburu telah dirancang. Mereka langsung tidak terfikir bahwa harta yang mereka idamkan itu sebenarnya adalah warisan rohani yang tidak ternilai harganya. Dan mangsa yang mereka buru bukan lagi wanita kampung yang naif dan lemah. Dengan mata yang dibutakan oleh ketamakan, ketiga-tiga mereka mula melangkah masuk ke dalam perangkap yang digali oleh takdir. Sejak saat itu, guni beras itu bukan lagi objek biasa. Ia menjadi pusat segala perhatian, benih perpecahan, dan alat penghakiman yang akan menelanjangkan wajah sebenar setiap ahli keluarga ini. Keesokan paginya, sebaik sahaja saya bangun, saya terus perasan suasana rumah berbeza daripada biasa. Perkara pertama yang saya lihat apabila keluar dari bilik tidur adalah kelibat ibu mentua saya yang sibuk di dapur. Itu sahaja sudah merupakan satu keajaiban. Sejak saya kawin, tidak pernah sekalipun dia menjejakkan kaki ke dapur pada waktu pagi. Dia sentiasa bangun lewat, dan penyediaan sarapan sememangnya tugas saya. Tetapi hari ini, bukan sahaja dia bangun awal, malah dia sedang mengacau periuk dengan wajah tersenyum. Jelas sekali dia sedang memasak bubur abalon untuk ayah. Melihat saya, dia berkata dengan nada yang sangat manis sehingga membuat saya meremang. Aisyah, dah bangun? Penat, kan? Kenapa tak tidur lama sikit? Muka pun nampak lesu. Kerja rumah biar Mak yang buat semua. Dia mencedok bubur ke dalam mangkuk, siap dengan hiasan kurma merah yang cantik. Nah, bawa nih untuk ayah. Orang tua-tua kata bubur abaloni bagus untuk pulihkan tenaga. Mak masak dari subuh tadi. Saya mengambil mangkuk bubur itu dengan penuh keraguan. Perubahan 180 darjah ini pastinya bukan satu kebetulan. Apabila saya membawa bubur itu kepada ayah, dia juga perasan sesuatu yang aneh. Ayah memandang saya seolah-olah bertanya, dan saya hanya menggeleng perlahan, memberi isyarat untuk kita lihat sahaja dulu.
Ayah makan bubur itu sambil memuji keenakannya. Puan Zainab, yang mendengar dari luar pintu, tidak dapat menahan kegembiraannya lalu masuk ke bilik dengan suara yang manis seperti madu. Alhamdulillah, sedap ya besan, lega saya dengar. Berehatlah elok-elok, kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu saja. Kita kandas satu keluarga. Dia mengakhiri kata-katanya dengan satu jelingan pantas ke arah guni beras di sudut bilik. Ia hanya sekilas, tetapi tidak terlepas dari pandangan saya dan ayah. Ayah tersenyum lembut. Terima kasih, besan. Saya kat sini pun dah banyak menyusahkan. Apa pula menyusahkan? Puan Zainab menepis. Oh ya, besan. Beras yang besan bawa tuh nampak elok. Memang beras kampung yang terbaik. Apa kata tengah hari ini kita masak nasi guna beras tuh? Nak juga saya rasa beza beras istimewa besan dengan beras pasar. Akhirnya, umpan dilontarkan. Inilah tujuannya. Dia mahukan alasan yang sah untuk mendekati guni beras itu. Saya menahan nafas, menunggu jawaban ayah. Ini adalah satu langkah yang bijak. Jika menolak mentah-mentah, ia hanya akan menambahkan syakwa sangka mereka. Ayah langsung tidak kelihatan gelabah. Dia berdehem beberapa kali, kemudian dengan aura misteri, dia berkata perlahan, niat baik besan tuh saya hargai. Tapi rasanya belum boleh lagi. Puan Zainab hairan. Kenapa pula? Setakat nak masak nasi saja. Ayah memandangnya dengan riak wajah yang serius, tidak seperti sebelumnya. Besan, ini bukan beras biasa. Di kampung kami, beras ini dipanggil beras berkat. Ia hanya tumbuh di sawah pusaka yang diwarisi daripada nenek moyang. Dituai setahun sekali, tepat pada waktu tertentu. Beras ini sangat istimewa, tak boleh dimakan sewenang-wenangnya. Ayah bercakap perlahan tetapi tegas, seolah-olah seorang ketua adat yang menerangkan pantang larang. Puan Zainab terkebil-kebil, separuh percaya separuh tidak. Beras berkat, tak pernah saya dengar. Betul, ayah meneruskan lakonannya dengan sempurna. Beras ini terkandung di dalamnya semangat langit dan bumi, serta restu nenek moyang. Untuk membukanya, kita perlu tunggu hari dan waktu yang baik, dan kena buat doa selamat kecil dulu untuk para leluhur. Barulah berkatnya dapat kita terima sepenuhnya. Kalau dibuka sesuka hati, bukan sahaja berkatnya hilang, malah kita akan dianggap menyinggung nenek moyang dan rumah boleh ditimpa malang. Penjelasan ayah yang penuh misteri itu tepat mengenai psikologi orang seperti Puan Zainab yang percaya pada perkara tahyul. Walaupun dia tinggal di bandar, dia suka pergi ke kuil dan berjumpa bomo. Mendengar kata-kata ayah, ketamakannya tidak berkurang, tetapi rasa takut ditimpa bala membuatkannya terpaksa berundur buat sementara waktu. Jadi, bila hari yang baik tuh, besan? Kejap. Ayah mengira-ngira dengan jarinya seperti seorang dukun, hujung minggu ni malam bulan purnama. Waktu maghrib adalah waktu terbaik. Kalau besan boleh sediakan seekor ayam panggang dan pulut kuning, saya akan jalankan adatnya dan kita sekeluarga boleh kongsi berkatnya bersama-sama. Puan Zainab sedikit kecewa karena terpaksa menunggu, tetapi matanya kembali bersinar mendengar perkataan kongsi berkatnya bersama-sama. Dia percaya, selepas upacara itu, rahasia di dalam guni beras pasti akan terbongkar. Baik. Kalau macam tuh, saya akan sediakan semuanya dengan sempurna hujung minggu nih. Dia bersetuju dengan gembira dan beredar. Di dalam kepalanya, rancangannya sudah separuh berjaya. Sebaik sahaja pintu ditutup, ayah berpaling memandang saya. Kami anak beranak, seolah-olah berjanji, serentak ketawa kecil. Lakonan Puan Zainab yang kekok itu mudah dipatahkan oleh lakonan ayah yang jauh lebih hebat. Tetapi kami berdua tahu, ini hanyalah permulaan. Misteri beras berkat itu pasti akan menggali lebih dalam lagi ketamakan dan rasa ingin tahu mereka, dan akhirnya akan mendorong mereka kepada tindakan yang lebih nekat. Dan kami perlu bersedia untuk menghadapi gelombang yang akan datang. Selepas lakonan beras berkat ayah, rumah kami seolah-olah memakai pakaian baru. Pakaian yang ditenun daripada kepura-puraan dan senyuman janggal. Ibu mentua saya, Puan Zainab, yang cerewet dan suka mengomel, tiba-tiba bertukar menjadi seorang ibu yang penyayang dan besan yang bijaksana. Setiap pagi dia bangun awal untuk menyediakan makanan berkhasiat untuk ayah, dan tidak lagi menyuruh saya membuat kerja-kerja remeh atau mencari kesalahan saya. Sebaliknya, dia melimpahkan kata-kata sapaan mesra dan kebimbangan manis yang membuat saya meremang.
Lakonannya begitu sempurna sehingga kadang-kadang saya terfikir, adakah saya yang terlalu banyak berprasangka? Adakah dia benar-benar telah berubah? Tetapi setiap kali saya menangkap jelingan matanya yang mencuri pandang ke arah bilik ayah di mana guni beras rahasia itu berada, saya sadar semula bahwa semua ini hanyalah sebuah pementasan. Dia adalah pengarahnya, dan saya serta ayah adalah penonton yang terpaksa. Tetapi watak utama dalam pementasan ini bukanlah Puan Zainab. Orang yang mereka tolak ke atas pentas, orang yang mereka percaya boleh menggoyahkan saya, adalah suami saya sendiri, Khairul. Petang itu, Khairul pulang kerja lebih awal daripada biasa. Dia tidak terus masuk ke bilik kerja atau menghadap skrin komputer. Sebaliknya dia melangkah masuk ke rumah dengan sejambak bunga mawar merah di tangan. Sesuatu yang tidak pernah berlaku sepanjang 5 tahun perkawinan kami. Saya yang sedang menyediakan makan malam di dapur tergamam seketika melihatnya. Khairul menghampiri saya dan menghulurkan jambangan bunga itu, sambil tersenyum. Senyuman yang sudah lama tidak saya lihat. Untuk sayang, abang minta maaf pasal hari itu, abang salah. Suaranya lembut, dan pandangan matanya penuh dengan penyesalan. Dia memegang tangan saya, tidak seperti biasa, tangannya tidak terasa dingin. Beberapa hari ini abang banyak berpikir, abang memang keterlaluan. Abang dah cakap benda yang lukakan hati sayang dan ayah. Mungkin sebab abang stres sangat dengan kerja, abang tak sedar apa yang abang buat. Sayang maafkan abang, ya? Jika ini adalah saya beberapa hari yang lalu, mungkin hati saya akan cair, mungkin saya akan terharu dan menangis. Mana-mana wanita, sekuat manapun, pasti akan lemah dengan permintaan maaf yang tulus dan kelembutan lelaki yang dicintainya. Tetapi sekarang, hati saya sudah terukir dengan luka yang terlalu dalam. Logik berbisik kepada saya, tiada apa yang berlaku secara semula jadi. Saya tidak menyambut jambangan bunga itu, dan tidak juga menarik tangan saya. Saya hanya merenung matanya dalam-dalam, coba mencari walau secebis kebenaran. Tetapi apa yang saya lihat hanyalah lakonan yang sempurna. Melihat saya tidak memberi respons, Khairul kelihatan sedikit cemas, tetapi dia cepat-cepat kembali kepada wataknya. Dia mendudukkan saya di kerusi, menuangkan air untuk saya, dan memulakan monolognya. Dia bercerita tentang tekanan kerja dan kesukaran yang dihadapinya. Dia mengaku terlalu cuai dan tidak memahami perasaan saya. Dia berjanji akan berubah, akan meluangkan lebih banyak masa untuk keluarga, dan akan bersama-sama saya menjaga ayah. Kita kan keluarga, sayang. Susah senang, suami istri kena hadapi bersama. Sekarang, luahkanlah semuanya pada abang, ya? Saya masih diam, tetapi di dalam hati, bara harapan yang coba saya padamkan mula menyala semula. Betulkah dia menyesal? Adakah tindakannya hari itu benar-benar karena tidak dapat menahan marah seketika? Ataukah ini juga sebahagian daripada rancangan ibu mentuanya? Saya berkonflik antara logik dan perasaan. Adakah cinta dan kenangan selama 5 tahun boleh lenyap begitu sahaja karena satu insiden? Saya mahu mempercayainya. Saya mahu percaya bahwa lelaki yang pernah saya cintai dengan sepenuh hati itu masih ada, hanya tertekan seketika oleh bebanan hidup. Beberapa hari berikutnya, Khairul benar-benar berubah. Dia pulang awal, membantu memasak dan mengemas, malah masuk ke bilik ayah untuk bertanya kabar, walaupun perbualan mereka masih kekok. Dia mengajak saya menonton wayang dan membelikan saya gaun baru. Dia melakukan semua perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang baik. Dia sedang berusaha untuk membaiki keretakan dalam perkawinan kami. Sekurang-kurangnya, itulah yang dia mahu saya percaya. Satu malam, semasa kami sedang menonton TV bersama, dia tiba-tiba memeluk saya dan berbisik, "Sayang, ayah ada cakap apa-apa lagi tak pasal guni beras tuh?" Jantung saya berdegup kencang. Akhirnya, belangnya kelihatan juga. Saya berpura-pura naif. "Guni beras apa? Oh, yang ayah bawa dari kampung tuh? Ayah cuma cakap ia beras istimewa, kena buka pada hari yang baik." Itu J. Khairul bertanya semula, seolah-olah tidak percaya. "Abang nampak ayah macam berahsia sangat. Lagipun, mak ada terdengar ayah cakap pasal harta." Dia berkata seolah-olah tidak sengaja, tetapi saya tahu ini adalah soalan yang dirancang rapi. Dia sedang menguji reaksi saya. Saya berpura-pura terkejut dan menggeleng. "Harta?" Aisyah tak dengar pun. "Apa harta yang ayah ada? Seumur hidup dia cuma ada bendang beberapa relung J. Mak salah dengar kut?" Saya berlakon sehabis baik.
Coba untuk tidak menunjukkan sebarang kelemahan. Hairul merenung saya. Matanya seolah-olah sedang mengimbas saya. Selepas beberapa ketika, melihat tiada perubahan pada riak wajah saya, dia mengeluh dan melepaskan pelukannya. Mungkin mak salah dengar. Tak apalah. Jom kita tengok wayang ni balik. Dia kembali menumpukan perhatian pada skrin TV. Tetapi saya tahu pikirannya sudah tidak di situ lagi, lakonannya gagal. Dia tidak mendapat sebarang maklumat daripada saya, dan saya sedar satu kebenaran yang pahit. Perubahannya, permintaan maafnya, kata-kata manisnya, semuanya bukan karena cinta atau penyesalan. Semuanya adalah lakonan yang bertujuan untuk mengetahui rahasia di dalam guni beras itu. Bara harapan terakhir di hati saya padam sepenuhnya. Yang tinggal hanyalah kekecewaan dan penghinaan yang tidak terhingga. Lelaki ini, suami saya, tidak pernah sekalipun mencintai saya dengan tulus. Dia hanya mencintai apa yang dia pikir saya boleh berikan kepadanya. Selepas kegagalan Hairul mengorek rahasia, saya dapat merasakan kesabaran keluarga mentua saya tidak akan bertahan lama. Lakonan manis mereka akan segera berakhir, digantikan dengan tindakan yang lebih terang-terangan dan kasar. Perasaan cemas yang tidak menentu menyelubungi saya. Walaupun saya sudah tahu niat sebenar mereka, saya buntu bagaimana untuk menentangnya. Saya masih seorang wanita yang lemah, dan walaupun ayah ada bersama, bagaimana saya hendak berhadapan dengan sebuah keluarga yang penuh dengan konspirasi. Saya memerlukan sesuatu, senjata ampuh yang boleh melindungi saya dalam pertarungan yang tidak seimbang ini. Dan ayah seolah-olah dapat membaca pikiran saya. Keesokan petangnya, ketika hanya kami berdua di rumah, ayah memanggil saya masuk ke biliknya sekali lagi. Kali ini, riak wajah ayah bukan lagi main-main seperti ketika mengenakan ibu mentua saya. Wajahnya amat serius. Ayah memberi isyarat agar saya mengunci pintu. Aisyah, mari duduk sini. Ada perkara penting yang ayah nak beritahu kau. Suara ayah, berbeza daripada kelembutannya yang biasa, kini rendah dan tegas. Saya duduk di birai katil. Saya dapat merasakan bahwa cerita yang akan saya dengar ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Ayah tidak terburu-buru. Dia memandang tepat ke mata saya dan berkata terus terang. Anakku, kau percaya pada ayah? Ya. Ya, Aisyah percaya. Aisyah sentiasa percaya pada ayah. Bagus. Ayah mengangguk. Kalau begitu, dengar baik-baik apa yang ayah nak cakap nih. Ini akan menentukan masa depan kau. Ayah menarik nafas dalam-dalam sebelum memulakan ceritanya yang sukar dipercayai. Aisyah, sebenarnya ayah bukanlah petani miskin seperti yang kau sangka. Setiap perkataan ayah perlahan tetapi berat. Dulu, kerajaan ambil alih tanah pusaka arwah datuk dan nenek, dan ayah dapat duit pampasan. Ayah tak guna duit itu untuk bina rumah atau beli benda lain. Semua duit itu, campur dengan duit simpanan ayah seumur hidup, ayah gunakan untuk buat sesuatu yang tak ada siapa tahu. Termasuk kau. Ayah bercerita tentang bagaimana kira-kira 10 tahun yang lalu, dia terdengar kabar angin tentang sebuah taman perindustrian besar akan dibina di daerah sebelah. Semua orang menganggapnya sebagai cakap-cakap kosong. Tetapi ayah bertindak secara senyap. Ketika orang lain sibuk membeli tanah di tepi jalan atau di lokasi strategik, ayah melakukan sebaliknya. Ayah mencari tanah-tanah terbiar, tanah pertanian yang terikat dengan sekatan pembangunan, tanah yang tidak boleh diusahakan atau dibina bangunan sehingga pemiliknya mahu menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ayah pergi dari rumah ke rumah, pujuk orang. Dengan semua duit yang ayah ada, ayah beli tanah-tanah yang orang lain tak pandang tuh. Orang kampung semua kata ayah gila, buang duit ke longkang. Ayah tersenyum pahit tetapi bangga. Tapi ayah yakin. Berbulan-bulan ayah kaji pelan pembangunan, jumpa pegawai kerajaan untuk dapatkan maklumat. Ayah tahu proyek itu satu hari nanti pasti akan berjalan. Dan bila hari itu tiba, tanah-tanah mati yang ayah beli itu akan bertukar jadi emas. Saya terdiam, hanya mampu duduk membisu. Ayah saya yang pendiam dan lurus bendul itu rupa-rupanya mempunyai wawasan dan keberanian yang luar biasa. Ayah bukan hanya menanam padi, dia juga tahu cara menanam uang. Dan kini, suara ayah dipenuhi dengan emosi. Hari itu dah tiba. Aisyah, pelan taman perindustrian tuh dah diluluskan secara rasmi. Tanah-tanah terbiar dulu tuh, sekarang harga per kakinya lebih mahal daripada emas. Dan semua tanah tuh, sekarang milik kau. Ayah berpaling ke arah guni beras itu sekali lagi. Kali ini, dia tidak membuat lubang kecil. Dengan pisaunya,
Dia menggores panjang di sisi guni itu. Apabila lapisan nipis beras tumpah, apa yang ada di dalamnya kelihatan, dan saya menahan nafas. Ia bukan beras. Di sebalik lapisan penyamaran yang nipis itu, terdapat berpuluh-puluh file dokumen yang dibalut dengan beberapa lapisan plastik kalis air, tersusun padat. Ayah, dengan tangan yang terketar-ketar, mengeluarkan satu file dan menyerahkannya kepada saya. Tengoklah. Semua geran tanah asal ada di dalam nih. Semua dokumen nih dah lama ayah tukar nama kepada nama kau. Dengan tangan yang menggeletar, saya membuka file itu. Di hadapan mata saya, terdapat sijil pemilikan tanah dengan nama Aisyah binti Ismail tercetak jelas. Helaian demi helaian saya selak, angka-angka yang menunjukkan keluasan yang luar biasa dan pelan lot tanah menari-nari di depan mata. Saya tidak dapat mengira jumlah nilainya, tetapi saya tahu ia adalah satu jumlah yang tidak pernah saya impikan seumur hidup. Ayah, ayah, saya teresak-esak memanggilnya. Kenapa? Kenapa ayah tak beritahu Aisyah semua nih? Ayah memegang tangan saya erat. Ayah nak uji hati manusia? Aisyah, suara ayah menjadi tegas. Ayah nak tengok, bila kau dalam kesusahan, bila kau tak ada apa-apa, bagaimana lelaki yang kau panggil suami dan keluarga yang kau sanjung sepenuh hati tulayan kau. Dan sekarang, kau dah dapat jawabannya, kan? Ayah mengeluh. Ayah nak bagi kau jalan keluar, jaminan untuk masa depan. Ayah tak boleh jaga kau selamanya. Harta ni bukan sekadar duit, Aisyah. Ini adalah kebebasan kau, marwah kau. Asas untuk kau bina semula hidup kau. Kau tak perlu lagi bergantung pada sesiapa, tak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Saya memeluk ayah erat. Air mata haru, terima kasih, dan kagum bercampur baur. Inilah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam guni beras itu. Bukan emas permata, bukan kenangan zaman kanak-kanak. Ia adalah sebuah rancangan sempurna yang telah disiapkan secara senyap oleh seorang bapa yang hebat selama bertahun-tahun. Masa depan anaknya sendiri. Ayah bukan sahaja membawa kenangan, tetapi seluruh langit kebebasan untuk saya. Dan kini, dengan senjata paling ampuh ini di tangan, saya tahu saya sudah bersedia. Bersedia untuk menghadapi apa jua badai, bersedia untuk membuat mereka yang telah memijak-mijak saya dan ayah membayar harga yang setimpal. Sejak mengetahui kebenaran yang luar biasa di dalam guni beras itu, saya seolah-olah menjadi orang lain. Di luaran, saya masih Aisyah, istri yang patuh dan menantu yang baik. Tetapi di dalam, keyakinan diri yang kuat dan keazaman yang membara seperti keluli mula menyala. Rasa takut dan rendah diri kerana berasal dari kampung telah lenyap sepenuhnya. Kini, setiap kali berhadapan dengan suami dan ibu mentua, saya tidak lagi tunduk atau gentar. Sebaliknya, saya hanya memandang mereka dengan pandangan seorang pemerhati yang dingin dan tenang, seolah-olah sedang menonton sebuah drama yang sudah saya ketahui pengakhirannya. Saya dan ayah membuat satu perjanjian tanpa suara. Untuk meneruskan lakonan ini, untuk membiarkan keluarga mentua menelanjangkan wajah sebenar mereka sendiri. Dan seperti jangkaan kami, apabila segala pujukan manis dan cubaan mengorek rahasia gagal, kesabaran mereka sampai ke penghujungnya. Ketamakan yang tidak terpenuhi bertukar menjadi ketidaksabaran, dan ketidaksabaran itu mendorong mereka kepada tindakan yang semakin kurang ajar dan melucukan. Lakonan amatur mereka akhirnya menuju ke kemuncak. Babak pertama diarahkan sendiri oleh ibu mentua saya, Puan Zainab. Suatu pagi, ketika saya sedang menyidai pakaian di balkoni, saya terdengar bunyi kaca pecah diikuti jeritan dari ruang tamu. Saya bergegas ke sana dan mendapati ibu mentua saya terduduk di lantai, memegang kakinya sambil mengerang kesakitan. Di sebelahnya, pasu bunga pecah berderai dan tanah bertaburan. "Mak, oke tak?" Saya segera mendekati dan coba membantunya. Puan Zainab menepis tangan saya dan berkata dengan suara lemah, "Tak apa, tak apa." Tadi makna alihkan pasuni ke tempat kena cahaya matahari, tapi orang tua, tangan dah tak kuat. Aduh, habis kotor satu rumah. Sambil bercakap, dia menjeling ke arah bilik ayah. Saya serta-merta faham niatnya. Dia sengaja membuat kecoh di hadapan bilik ayah, dengan harapan dapat menyelinap masuk ke dalam bilik dengan alasan membersihkan kotoran dan mendapatkan peluang untuk mendekati guni beras itu. Tetapi dia terlalu memandang rendah pada ayah. Sebaik sahaja mendengar bunyi bising, ayah menjerit dari dalam bilik. "Aisyah, kenapa bising-bising kat luar tuh?" "Tak ada apa, ayah." Mak terpecahkan pasu. "Nanti Aisyah kemaskan," jawab saya dengan kuat.
sengaja agar Puan Zainab dengar. Wajahnya sedikit berubah, tetapi dia meneruskan lakonannya. Tak payah, Aisyah. Biar Mak yang buat, kau pergilah tengok ayah kau, mana tahu dia perlukan apa-apa. Setakat nih, Mak boleh kemaskan sendiri. Dia coba bangun tetapi terduduk semula, menjerit lebih kuat, "Adoy, pinggang aku." Jelas sekali dia mahu saya beredar, tetapi saya tidak akan membiarkannya. Mak duduk je. Nanti sakit pinggang tuh, biar Aisyah yang kemaskan. Ayah oke je dalam bilik. Saya mengambil penyapu dan penyodok, dan mula membersihkan dengan teliti, tidak memberi sebarang ruang untuknya mendekati pintu bilik. Puan Zainab hanya mampu memandang saya dengan wajah yang menahan geram. Lakonan pertamanya gagal dengan teruk, tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa hari kemudian, giliran Khairul pula. Rancangannya lebih licik. Petang itu, dia pulang dengan membawa makanan lazat dan beberapa botol minuman keras yang mahal, dengan alasan mahu mengadakan jamuan kecil untuk memulihkan tenaga ayah dan sebagai tanda terima kasih. Dia sendiri yang menghidangkan makanan di dalam bilik ayah. Satu tindakan yang luar biasa baik. "Ayah, hari itu Khairul betul-betul salah. Khairul minta maaf." Khairul mengangkat gelasnya dan berkata dengan suara yang tulus, "Hari ini, izinkan Khairul tuang segelas untuk ayah sebagai tanda maaf. Harap ayah sudi maafkan." Ayah memandang silih berganti antara gelas yang dihulurkan Khairul dan saya. Ayah tidak menolak, sebaliknya tersenyum lembut. "Hehe, niat baik kamu sudah cukup Khairul. Tapi dokter kata Araknita elok untuk kesehatan ayah." Khairul tidak berputus asa. Dia terus memujuk, mengatakan seteguk tidak mengapa, ini adalah minuman berkhasiat. Niatnya jelas, untuk membuat ayah mabuk dan mendedahkan rahasia guni beras itu dalam keadaan tidak sedar. Saya yang duduk di sebelahnya berasa cemas. Saya tahu ayah tidak tahan minum, dan bimbang dia betul-betul akan mabuk. Ketika saya hendak menghalangnya, ayah memberi isyarat mata supaya saya diam. Ayah mengambil gelas itu dari Khairul, memandangnya dan berkata sebagai kata putus, "Khairul, ayah gembira tengok kamu begitu mengambil berat. Tapi macam yang kamu nampak, ayah dah tua." Tangan pun menggeletar, nak pegang gelas pun tak kuat. "Apa kata kamu minum bagi pihak ayah? Kamu minum segelas sama macam ayah yang minum, dan itu menunjukkan rasa hormat kamu. Tak ada cara yang lebih baik daripada itu, kan?" Cadangan ayah sangat bijak. Ia bukan sahaja meletakkan Khairul dalam keadaan serba salah, tetapi juga menunjukkan imej seorang bapa mentua yang tua dan uzur, membuatkannya tidak boleh menolak. Khairul terkejut. Dia tidak sangka akan terkena semula. Tetapi di hadapan saya, dia terpaksa minum. Baiklah. Kalau macam tu, saya minum bagi pihak ayah." Dia meneguk minuman itu sekaligus, kemudian menuang lagi untuk dirinya sendiri. "Ini gelas kedua untuk ayah." Dengan galakan ayah, Khairul seorang diri menghabiskan hampir sebotol minuman keras itu. Menjelang akhir jamuan, orang yang mabuk teruk adalah dirinya sendiri. Dia mula meracau sebelum akhirnya tersembam di atas meja. Saya dan ayah saling berpandangan, coba menahan tawa. Rancangan Khairul bukan sahaja gagal, malah dia telah memalukan dirinya sendiri. Tetapi konspirasi mereka tidak berhenti di situ. Kemuncak sifat tidak tahu malu mereka berlaku pada suatu petang hujung minggu. Ketika saya sedang menyediakan makan malam di dapur, saya terdengar suara ibu mentua dan ayah bertengkar di dalam bilik ayah. Saya bergegas ke sana dan mendapati bilik itu huru-hara. Guni beras terkoyak, beras bertaburan di lantai. Ibu mentua saya memegang kain guni yang terkoyak sambil menuding jari ke arah ayah, menjerit. "Tengok nih, saya masuk dengan niat baik nak tolong kemaskan bilik, dia tuduh saya pencuri, siap bergelut sampai terkoyak guni beras berharga nih. Memang orang tak kenang budi." Ayah duduk di atas katil, mukanya merah menahan marah. "Jangan menipu. Awak yang senyap-senyap masuk bilik saya, koyakan guni Nina curi tengok, bila saya tangkap, awak pula yang bising." Jelas sekali Puan Zainab telah hilang sabar dan bertindak sendiri, tetapi tertangkap oleh ayah. Lalu, seperti pencuri yang menuduh mangsa, dia meletakkan semua kesalahan pada ayah. Tepat pada masa itu, Khairul yang baru keluar pulang. Dia meluru masuk ke bilik dan tanpa bertanya apa-apa, terus menyebelahi ibunya. Dia menjerit ke arah ayah. "Ayah, apa ayah buat kat mak saya nih? Mak saya niat baik, macam mana ayah boleh buat macam nih?" Melihat lakonan mereka yang tidak tahu malu, seluruh darah saya terasa sejuk.
Mereka sudah tidak mempunyai secebis pun rasa malu. Demi ketamakan yang tidak berkesudahan, mereka sanggup memijak maruah bapa mentua yang sudah tua. Saya pikir sudah tiba masanya untuk saya bersuara, tetapi sebelum sempat saya membuka mulut, satu suara lain bergema dari belakang saya. Kemarahan yang saya pendam selama ini akhirnya meletup. Saya tidak sanggup lagi melihat ayah saya, yang telah berkorban seumur hidupnya, dihina di rumah anaknya sendiri oleh menantu dan besannya. Saya melangkah ke hadapan, berdiri di antara ayah dan mereka. Buat pertama kalinya dalam 5 tahun perkawinan, saya menentang mata suami saya. Tiada lagi ketakutan atau keraguan. Suara saya, yang mengejutkan diri saya sendiri, dingin dan tegas. Dah habis cakap, encik Khairul? Khairul kelihatan terkejut dengan sikap saya. Dia terbiasa dengan Aisyah yang sentiasa diam dan menunduk, bukan wanita dengan mata yang menyala-nyala di hadapannya. Kau cakap apa nih? Kau tak nampak apa yang ayah kau buat kat mak aku? Nampak. Saya merendahkan suara. Saya nampak dengan jelas. Saya nampak mak awak senyap-senyap masuk bilik ayah dan coba buat sesuatu pada guni beras tu. Saya nampak lakonan dia menuduh orang lain biladah kantoi. Dan saya nampak suami saya, tanpa usul periksa, terus percaya cakap mak dia dan hina bapa mentua dia. Awak nih masih manusia ke? Setiap perkataan saya bagaikan tamparan gaib yang mengenai pipi ibu dan anak itu. Wajah Puan Zainab bertukar merah padam dan dia terdiam. Khairul pula tergagap-gagap, tidak mampu memberi sebarang alasan. Dia tidak pernah menyangka saya akan melawan sebegini rupa. Keheningan mereka membuatkan kemarahan saya semakin membuak. Saya menuding jari ke arah guni beras yang terbiar di lantai. Korang semua, tak sabar-sabar nak tahu apa isi guni beras nih, kan? Tamak sangat, kan? Saya ketawa sinis. Ketawa yang penuh dengan penghinaan dan kepahitan. Biar aku beritahu, dalam tu ada benda yang korang takkan pernah ada seumur hidup. Ia dipanggil kasih sayang, maruah, dan harga diri. Benda yang orang macam korang, yang cuma tahu pasal duit dan penipuan, takkan faham sampai bila-bila. Kau cakap siapa tak ada harga diri? Puan Zainab akhirnya bersuara. Orang kampung tak sedar diri. Kau patut bersyukur dapat kahwin dengan anak aku, masuk dalam keluarga ni. Tetapi saya tidak lagi peduli dengan makiannya. Saya berpaling kepada lelaki yang telah hancur sepenuhnya di mata saya, Khairul. Kekecewaan dan kesakitan telah bertukar menjadi satu keputusan yang muktamad. Perkawinan ini, tragedi ini, harus ditamatkan di sini. Saya memandang matanya dan berkata, suara saya tidak lagi marah, hanya dipenuhi keletihan dan kehampaan. Khairul, saya dah cukup bersabar. Tetapi sebelum saya sempat menghabiskan ayat, Khairul memotong. Mungkin rasa malu kerana rahasianya terbongkar, kemarahan kerana gagal mencapai tujuannya, dan ketakutan yang tidak menentu terhadap diri saya yang baru ini telah menolaknya ke tahap ekstrem. Dia menanggalkan semua topeng kesopanannya. Wajahnya berubah menjadi hodoh. Dia menuding jari ke muka saya dan mengaum dengan nada mengancam. Diam! Kau siapa nak ajar aku? Dengar sini, Aisyah. Dia mendekatkan mukanya ke muka saya, mengetap gigi. Aku tak peduli apa ada dalam guni beras bapak kau yang miskin tu. Aku bagi kau peluang terakhir. Pilih. Dia menunjukkan 2 jari di hadapan mata saya. 1. Malam ni juga, kau pujuk orang tua tu dan dedahkan rahasia guni beras tu pada semua. Kita kan keluarga, untung rugi kita kongsi bersama. Kalau tidak, tanya saya dengan suara sedingin ais. 2. Dia merendahkan suaranya. Matanya berkilauan dengan kekejaman. Kalau kau tak nak, esok kita cerai. Kau ingat aku tak boleh buat, istri degil, bapak mentua kampung menyusahkan. Buat apa aku simpan kau? Masa tu, kau dengan orang tua tu berambus dari rumah ni? Balik ke kampung kau yang macam reban ayam tu, peluklah harta korang tu sampai puas. Cerai. 2 perkataan itu keluar lagi dari mulutnya, tetapi kali ini, ia bukan lagi konspirasi di belakang saya. Ia adalah satu ugutan dan kata dua yang terang-terangan. Dia menggunakan perkawinan kami dan kenangan 5 tahun sebagai taruhan untuk menundukkan saya demi memenuhi ketamakannya. Titisan air terakhir telah melimpah dari cawan. Harapan saya terhadap secebis rasa simpati atau kasih sayang yang mungkin masih ada padanya hancur berkecai. Kata-katanya yang kejam tidak lagi menyakitkan saya. Ia hanyalah pisau terakhir yang memutuskan tali terakhir yang mengikat kami, membebaskan saya daripada segala ilusi.
Saya memandang lelaki di hadapan saya. Lelaki yang pernah saya cintai sudah tiada. Yang ada hanyalah syaitan tamak berwajahkan manusia. Saya tiada apa lagi untuk dikatakan kepadanya. Saya berpaling perlahan dan memapah ayah saya yang sedang menggeletar menahan marah. Dari mata ayah, saya membaca pemahaman dan keazaman. Kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kami berdua tahu, sudah tiba masanya untuk melabuhkan tirai pementasan ini, dan pengakhirannya, pastinya bukan seperti yang mereka mahukan. Selepas ugutan kejam Khairul, suasana di dalam rumah menjadi tegang dan menyesakkan. Dia tidak lagi berlakon atau coba menyembunyikan belangnya. Dia berjalan mundar-mandir dengan gelisah, sesekali merenung saya dan ayah dengan pandangan mengancam. Ibu mentua saya juga tidak lagi berpura-pura baik. Dia duduk angkuh di sofa, mengilat kukunya sambil tidak henti-henti mengomel tentang orang tak kenang budi dan lintah darat dari kampung. Mereka coba menekan saya ke sudut, yakin bahwa wanita lemah seperti saya akhirnya akan tunduk. Mereka silap. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang coba mereka patahkan itu tidak lagi keseorangan dan tidak lagi takut. Malam itu, selepas memastikan ibu dan anak itu telah masuk ke bilik masing-masing, barulah saya menutup pintu bilik ayah dengan perlahan. Ayah tidak tidur. Dia bersandar di kepala katil, memandang kegelapan pekat di luar tingkap. Ayah. Panggil saya dengan suara bergetar. Maafkan Aisyah. Pilihan Aisyah yang salah dah menyusahkan ayah. Ayah berpaling. Matanya tidak menunjukkan sebarang celaan, sebaliknya dipenuhi simpati dan keazaman yang tidak goyah. Bukan salah kau, Aisyah. Hati manusia ni susah nak dibaca. Dalam hidup, semua orang pernah silap menilai orang. Yang penting sekarang bukan siapa salah siapa betul, tapi apa yang kita nak buat lepas nih. Ayah menepuk-nepuk ruang kosong di sebelahnya, menyuruh saya duduk. Khairul dah bagi kau kata dua. Sekarang, giliran kita pula bagi dia jawaban. Saya memandang ayah dengan hati yang masih keliru. Tapi macam mana, ayah? Kita tak boleh bagi dokumen tu pada mereka. Tapi kalau tak, dia akan ceraikan Aisyah dan halau kita. Di dalam hati saya, masih ada ketakutan yang mendalam sebagai seorang wanita terhadap kehilangan rumah dan status. Ayah tersenyum. Senyuman yang tenang dan bijaksana. Apa yang nak ditakutkan dengan cerai? Perkawinan yang tak ada cinta dan hormat. Yang tinggal hanya penipuan dan perhitungan, apa gunanya dipertahankan? Dan rumah nih. Ayah memandang sekeliling bilik. Memang rumah yang ayah bantu beli dengan titik peluh ayah. Tapi selama 5 tahun nih, ia juga sangkar emas yang memenjarakan kau. Keluar dari sini mungkin satu pembebasan. Setiap perkataan ayah seolah-olah merungkai benang kusut di hati saya. Ya, apa yang saya takutkan? Saya mempunyai uang dan masa depan yang baru. Kenapa saya harus takut pada suami yang khianat dan keluarga yang tamak? Ayah ada rancangan. Suara ayah merendah, penuh rahasia. Mereka nak tengok drama, kita akan tunjukkan drama yang lebih hebat. Mereka nak tahu rahasia, kita akan tunjukkan rahasianya. Tapi harga tiket untuk drama terakhir ini sangat mahal. Dan ayah pun menerangkan rancangannya kepada saya. Satu rancangan yang berani dan teliti, yang menggunakan muslihat mereka untuk memerangkap mereka semula. Selesai mendengar rancangannya, saya tidak dapat menahan rasa kagum terhadap kebijaksanaan dan sedikit kelicikan ayah, seorang petani biasa. Rasa takut di hati saya lenyap sepenuhnya, digantikan dengan keterujaan dan penantian untuk melihat riak wajah keluarga mentua apabila tirai terakhir dilabuhkan. Keesokan paginya, saya keluar dari bilik dengan wajah yang sama sekali berbeza. Mata saya bengkak dan merah, wajah saya pucat lesi. Saya sengaja menyapu sedikit minyak angin di kelopak mata untuk memberikan kesan menangis semalaman. Saya berjalan terhuyung-hayang seperti hantu ke arah Khairul yang sedang membaca surat kabar sambil minum kopi dengan angkuh. Saya memegang lengan bajunya, teresak-esak dan merayu. Abang, tolonglah, jangan ceraikan Aisyah. Khairul memandang saya dengan senyuman puas. Dia meletakkan surat kabarnya dan berkata dengan nada sombong. Macam mana? Dah fikir? Dah fikir, kata saya dengan suara tersekat-sekat. Saya akan cakap dengan ayah. Saya akan pujuk ayah untuk kongsi rahasia tu dengan keluarga kita. Tolong jangan tinggalkan saya. Melihat saya tunduk sepenuhnya, Khairul tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia segera mengubah nada suaranya, menarik saya duduk dan menepuk-nepuk belakang saya. Bagus, macam nilah istri abang.
Abang tahu sayang istri yang bijak. Jangan risau, asalkan sayang pujuk ayah, abang takkan sebut pasal cerai lagi. Kita akan jadi keluarga bahagia semula. Dia berlakon dengan sempurna, tetapi saya hanya merasakan loya. Saya mengangkat muka yang dibasahi air mata palsu dan memandangnya. Tapi ada syarat. Syarat? Cakaplah apa saja, abang akan tunaikan, jawab Khairul pantas. Aisyah takut. Ayah tuh keras kepala, Aisyah seorang mungkin tak dapat pujuk dia. Lagipun, ini kan soal harta keluarga kita, perkara besar. Jadi, Aisyah nak hujung minggu nih, masa makan malam, mak dengan ayah mentua pun ada sekali. Kita kena tekan ayah sama-sama baru dia akan berubah pikiran. Dan kalau mak dengan ayah jadi saksi, nanti masa pembahagian harta pun jelas, tak ada siapa yang akan berkecil hati. Cadangan saya kedengaran sangat logik. Ia menunjukkan image seorang istri yang lemah dan memerlukan bantuan, pada masa yang sama menepati psikologi keluarga mereka yang mahukan ketulusan demi kemenangan yang pasti. Khairul mendengar kata-kata saya dan mengangguk seperti orang menemui emas. Betul, betul cakap sayang tuh. Kalau ada mak dengan ayah, lagi senang. Memang istri abang nih bijak, sentiasa fikirkan keluarga. Baiklah, sayang rehat je, biar abang yang uruskan pasal mak dengan ayah. Sayang siapkan diri untuk pujuk ayah je. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya, lalu segera mencapai telepon untuk memberitahu ibunya berita gembira itu. Dia langsung tidak sadar bahwa dia baru saja bersetuju untuk melangkah masuk ke dalam sebuah perangkap. Perangkap yang bernama makan malam takdir. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah berubah sekali lagi. Keluarga mentua memakai semula topeng kemesraan mereka. Mereka melayan ayah seperti tetamu kehormat dan melayan saya seperti menantu kesayangan. Tetapi di sebalik senyuman dan kata-kata manis itu, saya dapat melihat dengan jelas betapa mereka tidak sabar menantikan hujung minggu, hari yang mereka percaya mereka akan mendapat durian runtuh. Dan saya, dengan setia melakonkan watak istri malang yang coba mempertahankan perkawinan di ambang kehancuran, mempersiapkan persembahan terakhir saya. Persembahan yang akan menamatkan segalanya. Petang Sabtu itu, rumah kami terang benderang, lebih ceria daripada biasa. Saya menyediakan hidangan makan malam yang mewah, sesuatu yang jarang saya masak karena mahal dan renyah. Udang galah masak lemak, ketam mentega, dan sup sirip ikan yu, semuanya makanan kegemaran ibu mentua yang sering dikatakannya mahal. Hari ini, saya mahu memberikan mereka hidangan terakhir yang akan diingati. Satu jamuan perpisahan dalam arti kata sebenar. Suasana di meja makan terasa aneh. Ia adalah campuran kepura-puraan, ketegangan yang tidak kelihatan, dan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan oleh keluarga mentua. Puan Zainab, yang memakai gaun sutra baru, tidak henti-henti tersenyum dan mempelawa ayah makan. Jemput makan, besan. Udang nih segar. Pandai menantu kita nih masak hari ini. Bapak mentua yang pendiam juga tidak lokek dengan pujian. Betul tuh. Bertuah kami dapat menantu macam Aisyah nih, baik dan pandai urus rumah, besan memang ada anak yang baik. Pujian mereka kedengaran kosong. Baru beberapa hari yang lalu, mereka memanggil saya orang kampung dan penyusah. Khairul duduk di sebelah saya, tidak henti-henti menuangkan minuman untuk ayah dan bapaknya sendiri. Dia berlakon sebagai menantu yang baik dan suami yang penyayang. Sesekali dia mengenyitkan mata kepada saya, seolah-olah mengingatkan saya tentang tugas penting selepas makan nanti. Ayah tetap tenang. Dia makan perlahan-lahan, sesekali mengangguk dan membalas pujian. Lakonan ayah begitu sempurna sehingga saya sendiri kagum. Tiada siapa yang dapat meneka di sebalik imeh petani tua yang lurus dan selekeh itu, tersembunyi minda tajam yang sedang mengira setiap langkah. Akhirnya, makan malam selesai. Puan Zainab memberi isyarat mata kepada Khairul, yang serta-merta faham dan memulakan babak utama drama mereka. Dia berdehem dan berkata kepada ayah dengan suara yang serius, Ayah, hari ini, di hadapan kedua-dua ibu bapak kita, ada perkara yang Khairul nak sampaikan pada ayah. Meja makan menjadi sunyi serta-merta. Semua mata tertumpu pada ayah. Puan Zainab dan bapak mentua saya menegakkan badan, memasang telinga dengan wajah penuh harapan. Saya menunduk, merapatkan tangan, merasakan jantung saya berdegup kencang. Pementasan telah bermula. Saya tahu, sebelum nih banyak perkara tak elok berlaku dalam rumah nih. Saya sendiri pun dah cakap dan buat benda yang tak baik pada ayah dan Aisyah. Saya betul-betul menyesal.
kata Khairul dengan suara penuh penyesalan. Tapi semuanya berpunca daripada rasa risau saya terhadap masa depan keluarga. Dan saya dengar dari Aisyah, ayah ada tinggalkan harta untuk kami suami istri. Saya tak tahu nak cakap apa selain terima kasih atas kemurahan hati ayah. Ayah jangan risau, kami akan gunakan harta itu dengan baik untuk membina keluarga dan menjaga kedua-dua ibu bapa kami. Dia menyampaikan ucapan yang menyentuh perasaan, mengubah dirinya daripada seorang pengugut kepada seorang anak yang baik dan suami yang bertanggung jawab. Puan Zainab yang duduk di sebelahnya, mengelap matanya dengan sapu tangan. Betul tuh, Besan. Apa yang Khairul cakap tuh betul. Budak-budak nih masih muda, kalau ada salah silap, harap Besan maafkan. Kami sebagai ibu bapak pun gembira sangat bila dengar Besan nak tinggalkan harta untuk anak-anak. Mereka telah melukis skrip yang sempurna untuk diri mereka sendiri, bertindak seolah-olah mereka sememangnya berhak mewarisi harta itu. Kini, semua tekanan beralih kepada saya. Semua orang menunggu saya, watak utama, untuk memulakan pujukan. Saya menarik nafas dalam-dalam, memakai riak wajah sedih dan serba salah yang telah saya latih. Dengan langkah yang terketar-ketar, saya bangun dan pergi ke sebelah ayah. Tanpa memandang keluarga mentua, hanya memandang ayah, saya berkata dengan suara teresak-esak. Ayah, tolonglah. Keluarga mentua menahan nafas. Mereka pasti menyangka saya akan mengatakan apa yang mereka harapkan. Tengoklah, Abang Khairul dengan Mak dan ayah mentua pun dah insaf. Abang Khairul pun dah janji nak berubah. Keluarga kita susah, ayah. Aisyah tahu ayah sayangkan Aisyah. Tolonglah, kali ini Je, tolong kami suami istri. Suara saya tersekat-sekat kerana tangisan. Tolonglah buka guni beras tu. Tunjukkan pada semua rahasia yang ayah bawa dari kampung dengan susah payah. Tolonglah, ayah. Kata-kata saya adalah satu rayuan, dan juga satu desakan yang mengesahkan kewujudan harta karun itu. Mendengar ini, ketiga-tiga ahli keluarga mentua tidak dapat lagi menyembunyikan kegembiraan mereka. Mata mereka bersinar. Puan Zainab tanpa sedar mengeluarkan bunyi ah, sebelum cepat-cepat menutup mulutnya. Mereka percaya harta idaman mereka kini hanya selangkah di hadapan. Semua mata tertumpu pada ayah, menantikan anggukannya. Dan ayah, selepas diam seketika dan mengeluh berat, akhirnya mengangguk perlahan. Anggukan perlahan ayah itu bagaikan satu sihir yang kuat. Suasana tegang di meja makan meletus menjadi kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Yang pertama bertindak balas adalah Puan Zainab. Dia menjerit kegirangan dan bangun berlari ke sisi ayah. Suaranya menjadi manis meloyakan. Saya dah agak. Besan memang seorang yang baik hati dan sayangkan anak. Terima kasih, Besan. Kami sekeluarga berterima kasih. Bapak mentua yang pendiam juga tidak dapat menyembunyikan senyuman puasnya. Dia tidak henti-henti mengangguk. Bagus, bagus. Tetapi yang paling angkuh adalah Khairul. Dia datang dan menepuk bahu saya dengan lembut. Satu sentuhan sombong seolah-olah memberi anugerah. Kan abang dah cakap, dengar cakap abang, semua akan selesai. Sayang memang istri abang yang baik. Dia kemudian berpaling kepada ayah. Nada suaranya berubah sama sekali. Tiada lagi hormat sebagai seorang menantu, sebaliknya seperti seseorang yang memberi kesabaran terakhir kepada orang bawahannya. Dah, ayah, jangan susahkan istri saya lagi. Semua orang dah tunggu, cepatlah tunjukkan harta tu. Ayah tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandang saya dengan pandangan yang dalam. Pandangan yang seolah-olah menenangkan saya dan pada masa yang sama memberi isyarat bahwa babak paling menarik akan segera bermula. Ayah perlahan-lahan bangun dari kerusinya. Saya segera mendekati dan memapahnya. Biar Aisyah papah ayah ke bilik. Tolonglah papah ayah, Aisyah. Ayah masih mengekalkan suara seorang tua yang letih. Ketiga-tiga ahli keluarga mentua segera mengikut kami dari belakang. Mereka seolah-olah takut harta karun itu akan hilang jika mereka terlewat selangkah, menolak antara satu sama lain dengan wajah gembira. Bilik tetamu terasa sempit dan menyesakkan dengan kehadiran orang-orang yang dibutakan oleh ketamakan. Guni beras itu terdiam di sudut bilik. Ia kelihatan kecil dan usang, tetapi di mata keluarga mentua, ia kini memancarkan cahaya yang lebih terang daripada emas. Ayah duduk di birai katil, mengeluh panjang, kemudian memandang saya semula dengan pandangan ragu-ragu. Aisyah, tak payahlah Kut, ayah rasa. Ayah sengaja menggantungkan kata-katanya, mencipta ketegangan terakhir. Tak payah, apa maksud ayah? Khairul memotong dengan tidak sabar.
kesabarannya sudah sampai ke penghujungnya. Ayah kandah janji, takkan nak mungkir janji pula. Betul tuh, besan, Puan Zainab menyampuk, suaranya sudah menjadi tajam, orang tua kena pegang pada kata-kata. Semua orang dah berkumpul kat sini, jangan buang masa kami. Melihat ayah masih diam, berpura-pura berpikir, Khairul tidak dapat menahan diri lagi. Dia menanggalkan topeng terakhirnya sebagai menantu yang baik. Dia mendekati ayah, menuding jari ke mukanya dan menjerit dengan suara yang biadab dan mencabar. Ayah, sudahlah berlakon. Apapun bendanya, cepatlah keluarkan. Ayah ingat kami ini tak ada kerja lain ke? Kata-kata Khairul bagaikan menyalakan sumbu. Tetapi, berbeza dengan jangkaan semua, yang meletup bukanlah saya, tetapi ayah. Ayah, bukannya marah, sebaliknya mengangkat kepala, memandang tepat ke arah Khairul, dan ketawa terbahak-bahak. Ketawa yang kuat dan bergema di dalam bilik. Ketawa seseorang yang akhirnya bebas setelah menahan sabar terlalu lama. Ketawa seorang pemburu melihat mangsanya masuk perangkap sepenuhnya. Hahaha, bagus. Kalau dah tak sabar sangat, aku tunaikan hajat korang, kata ayah dengan suara yang bercampur dengan ejekan dan penghinaan. Ketiga-tiga ahli keluarga mentua terkaku melihat reaksi ayah yang tidak dijangka. Mereka tidak faham kenapa orang tua kampung itu berani ketawa dan bersikap mencabar di hadapan mereka. Tetapi rasa ingin tahu terhadap harta karun itu mengatasi segalanya. Mereka hanya mampu memerhatikan setiap pergerakan ayah. Ayah tidak bercakap lagi. Dia mengambil pisau lipat yang berada di atas meja kecil di sisi katil. Kemudian, dia berjalan perlahan ke arah guni beras itu. Cahaya lampu bilik memantul pada bilah pisau yang tajam, menghasilkan kilauan. Seketika, udara di dalam bilik menjadi begitu berat sehingga bunyi degupan jantung pun kedengaran. Di bawah pandangan tegang dan penuh harapan keluarga mentua, ayah mengangkat pisaunya. Sriet. Bunyi yang kering dan tegas bergema. Ayah tidak lagi membuat lubang kecil. Dia mengoyak seluruh sisi guni itu dari atas hingga ke bawah. Dari celah guni yang terkoyak, beribu-ribu butir beras putih yang halus tumpah ke lantai seperti air terjun. Tetapi ia hanyalah lapisan penyamaran yang nipis. Sebaik sahaja lapisan pertama beras tumpah, apa yang ada di dalamnya kelihatan, dan ketiga-tiga ahli keluarga mentua kaku di tempat mereka. Bukan jongkong emas yang berkilauan, bukan juga gumpalan uang kertas yang berwarna-warni. Ia adalah berpuluh-puluh file dokumen yang dibalut kemas dengan plastik kalis air. Puan Zainab ternganga, matanya terbeliak tidak percaya. Apa? Apa semua nih? Mana emas? Mana duit? Bapak mentua juga kelihatan bingung, memandang silih berganti antara file-file itu dan istrinya. Wajah Khairul pula berubah dari gembira kepada kecewa, dan akhirnya kepada kemarahan. Dia meluru ke hadapan, coba merampas salah satu file itu. Apa benda ini semua? Tetapi sebelum tangannya sempat menyentuh file itu, tiba-tiba kedengaran bunyi loceng pintu yang jelas dari ruang tamu. Ding dong. Bunyi loceng pada saat ini kedengaran sangat aneh. Saya memandang ayah, dan bertemu dengan pandangan matanya yang penuh makna. Saya tahu, tetamu yang kami nantikan telah tiba. Biar Aisyah buka pintu, kata saya dengan tenang dan keluar dari bilik, meninggalkan 3 orang yang kebingungan dan harta misteri yang bertaburan di lantai. Apabila pintu dibuka, seorang lelaki berusia sekitar 40 keropaan berdiri di situ. Dia memakai cermin mata berbingkai emas dan sut yang kemas. Sesiapapun boleh nampak dia seorang yang terpelajar dan profesional. Maaf, Cik Aisyah ke? Ya, saya. Cik ni siapa? Selamat malam, saya Peguam Azman. Lelaki itu tersenyum sambil menghulurkan kad perniagaannya. Saya ada janji temu dengan Pak Cik Ismail. Dia ada di rumah? Oh, ada. Ayah ada di dalam bilik. Masuklah. Saya sengaja bercakap dengan kuat agar orang di dalam bilik boleh dengar, sambil mempersilakannya masuk. Seperti yang dijangka, mendengar perkataan Peguam, ketiga-tiga ahli keluarga mentua terkejut. Mereka bergegas keluar dari bilik, memandang tetamu yang tidak dikenali itu dengan pandangan penuh syakwasangka dan kekeliruan. Peguam? Puan Zainab bertanya semula dengan suara curiga. Kenapa besan saya nak jumpa Peguam? Ketika itu, ayah berjalan keluar dari bilik dengan perlahan. Dia tidak lagi memerlukan bantuan saya. Langkahnya perlahan tetapi lebih tegap. Ayah tersenyum kepada Peguam itu dan memberi salam. Encik Azman, selamat datang. Maaf menyusahkan datang malam-malam begini. Tak mengapa, Pak Cik, jawab Encik Azman dengan hormat.
Ini kerja saya. Semuanya dah sedia? Dah. Ayah menunjuk ke arah file-file di lantai dengan dagunya. Semuanya ada di dalam tuh, masuklah periksa. Encik Asman masuk ke dalam bilik. Dia langsung tidak terkejut melihat keadaan bilik yang dipenuhi beras dan dokumen. Dengan tenang, dia mencangkung dan mula mengeluarkan file-file itu satu persatu, menelitinya dengan cermat. Keluarga mentua hanya memerhati setiap pergerakannya dari luar pintu, menahan nafas. Mereka tidak paham apa yang sedang berlaku, tetapi mereka mempunyai firasat buruk bahwa ini bukanlah perkara biasa. Kira-kira 10 menit kemudian, Encik Asman bangun, membersihkan lututnya, dan memandang ayah sambil mengangguk hormat. Pak Cik, semua dokumen lengkap dan sah di sisi undang-undang. Geran tanah asal, dokumen pindah milik, semuanya tiada masalah. Dia memandang sekilas kepada keluarga mentua yang masih kebingungan, kemudian memandang saya semula dan tersenyum. Sebagai tambahan, selain sebagai peguam, saya juga berada di sini hari ini atas kapasiti sebagai penilai hartanah bebas bertauliah. Atas permintaan Pak Cik Ismail, saya telah membuat kajian awal mengenai nilai semua tanah yang tertera di dalam dokumen ini. Mendengar ini, telinga ketiga-tiga ahli keluarga mentua menjadi tajam. Mereka mula sadar bahwa dokumen-dokumen itu bukan kertas kosong. Encik Asman mengeluarkan satu lagi himpunan dokumen yang dicetak kemas dari beg bimbitnya. Dengan suara yang jelas dan profesional yang bergema di dalam bilik, dia mula menerangkan, "Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan dokumen ini, Pak Cik Ismail adalah pemilik sah kepada sejumlah 7 lot tanah pertanian yang terletak di Mukim Padang, daerah Serdang, Kedah, dengan jumlah keluasan kira-kira 500.000 kaki persegi atau lebih kurang 11,5 ekar. Serdang?" Puan Zainab mencelah. "Tanah di kampung Ceruk Tu apa nilainya?" Encik Asman tidak menunjukkan sebarang rasa tersinggung dengan kata-kata biadabnya, sebaliknya mengekalkan senyuman profesionalnya. "Mungkin Puan belum menerima maklumat terkini. 2 bulan yang lalu, Kerajaan Negeri telah meluluskan secara rasmi proyek pembinaan Lembah Teknologi Hijau, sebuah taman perindustrian berteknologi tinggi dengan jumlah pelaburan sebanyak Rm2 billion, tepat di daerah Serdang. Dan kesemua 500.000 kaki persegi tanah milik Pak Cik Ismail terletak tepat di dalam zon teras proyek tersebut, yaitu tapak bagi ibu pejabat operasi dan pusat komersial, zon emas." Setiap perkataan peguam itu bagaikan bom yang meletup di kepala keluarga mentua. Taman perindustrian Rm2 billion, zon emas. Mereka mula tergagap-gagap, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Encik Asman membuka halaman seterusnya dan menunjuk pada sebuah graf. Dalam tempo 2 bulan lepas, harga tanah di kawasan ini telah melambung tinggi. Berdasarkan harga transaksi terkini yang kami sahkan, dan selepas menolak semua cukai dan kos penukaran status tanah, jumlah anggaran nilai bagi kesemua 500.000 kaki persegi tanah ini. Dia berhenti sejenak, seolah-olah mahu menambah berat angka yang akan diumumkan. Dia memandang tepat ke wajah Khairul dan ibu bapaknya yang semakin pucat karena terkejut dan penyesalan yang mula jelas kelihatan. Pada kadar terendah sekalipun, adalah sekurang-kurangnya 50 juta ringgit. Rm 50 juta. Angka itu, dengan berat seributan, menghentam jantung ketiga-tiga ahli keluarga mentua. Puan Zainab terhuyung hayang dan terpaksa berpaut pada bingkai pintu untuk berdiri. Bapak mentua saya terduduk di kerusi, ternganga dan membisu. Dan Khairul, terpaku di tempatnya, seluruh badannya menggeletar. Wajahnya pucat lesi karena terkejut, tidak percaya, dan kini penyesalan serta kekesalan yang meluap-luap. Rm 50 juta. Harta yang mereka idam-idamkan, yang mereka coba rampas dengan pelbagai cara, bukan sahaja wujud, malah nilainya berkali-kali ganda mengatasi imajinasi mereka. Dan mereka sendiri yang telah menyepak harta itu keluar dari pintu. Angka Rm 50 juta itu, terapung di udara yang berat dan menyesakan, menekan semua pikiran dan konspirasi keluarga mentua. Bilik itu dilanda keheningan yang mematikan, hanya bunyi detik jam dinding yang seolah-olah menggesa detik-detik terakhir drama yang hina ini. Yang memecah kesunyian adalah Puan Zainab. Dia tidak menjerit atau memaki, sebaliknya menangis. Bukan tangisan penyesalan, tetapi tangisan kekesalan, tangisan ketamakan. 50 juta. Ya Allah, 50 juta. Dia meracau, kemudian tiba-tiba seperti orang hilang akal. Dia meluru masuk ke dalam bilik dan melutut di lantai. Dia memeluk file-file dan geran-geran tanah itu. Seolah-olah dengan berbuat begitu, dia boleh mendapatkan semula harta besar yang telah terlepas dari genggamannya. "Ini aku punya, ini rumah aku punya,
Besan apa? Aisyah tuh menantu kami, Hartani anak aku, Hairul punya. Tingkah lakunya yang gila itu kelihatan menyedihkan dan melucukan pada masa yang sama. Encik Azman hanya menggeleng perlahan, dan saya serta ayah hanya memerhatikan gelagat terakhirnya. Tetapi yang memberikan reaksi paling dramatik adalah Hairul. Selepas terdiam seketika, dia tersedar. Rasa terkejutnya serta-merta bertukar menjadi perhitungan yang dingin. Dia tidak meluru ke arah Vel-Vel itu seperti ibunya. Sebaliknya berpusing dan berlari ke arah saya. Dan bukannya menjerit atau mengancam, dia melutut di kaki saya. Satu pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan seumur hidup. Dia memegang kaki saya, mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata dan merayu dengan sayu. Aisyah, sayang, abang salah. Abang betul-betul salah. Tolong maafkan abang. Semua nih sebab abang bodoh. Dengar cakap Mak. Abang bukan sengaja nak buat jahat kat sayang dengan ayah. Abang sayangkan sayang, Aisyah. Abang betul-betul sayangkan sayang. Kita jangan cerai, ya? Kita mula semula. Abang janji, abang akan berubah. Jadi suami yang baik, menantu yang berbakti. Kita uruskan Hartani sama-sama, hidup bahagia. Tolonglah Aisyah, tolong. Dia melakonkan watak penyesalan dengan sempurna. Tetapi saya, yang telah tertipu dengan kata-kata manisnya selama 5 tahun, kini hanya merasakan loya yang teramat sangat. Dengan dingin, saya menarik kaki saya dari genggamannya dan berundur selangkah, menjaga jarak selamat dari kemunafikannya. Sebelum sempat saya membuka mulut, satu suara yang tegas dan berwibawa bergema, menamatkan segalanya. Cukup. Ia adalah ayah, yang dari tadi hanya diam. Ayah melangkah ke hadapan, walaupun badannya kurus dan kecil, aura yang terpancar daripadanya menguasai semua orang di dalam bilik. Ayah tidak memandang menantunya, sebaliknya memandang tepat ke arah besannya yang terduduk di lantai. Puan Zainab, bangun. Jangan malukan diri lagi. Hartani, 1 sen pun tak ada kena-mengena dengan keluarga Puan. Ayah berpaling kepada Encik Azman. Encik Azman, tolong umumkan bahagian yang seterusnya. Encik Azman mengangguk, membuka failnya dan berkata dengan suara yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut dokumen undang-undang yang sah yang telah disediakan oleh Pak Cik Ismail di firma guaman saya seminggu yang lalu, diisytiharkan bahwa kesemua harta bernilai Rm50 juta ini adalah harta sepencarian Pak Cik Ismail yang diperoleh sebelum tempoh perkawinan Cik Aisyah dan Encik Hairul. Dan pada hari ini, Pak Cik Ismail telah memutuskan untuk menghadiahkan kesemua harta ini kepada satu-satunya anak beliau, Cik Aisyah binti Ismail. Hadiah ini adalah sah, dibuat secara sukarela, dan harta yang dihadiahkan menjadi milik mutlak Cik Aisyah, dan tiada kaitan dengan sesiapapun, termasuk Encik Hairul. Setiap perkataan peguam itu bagaikan satu penghakiman muktamad yang menutup pintu harapan terakhir keluarga mereka. Tak mungkin. Hairul meraung. Dia bangun dan meluru ke arah ayah seperti binatang yang cedera. Kenapa? Kenapa ayah buat macam ni? Saya kan menantu ayah. Aisyah tuh istri saya. Kenapa ayah buat saya macam ni? Kali ini, ayah tidak diam. Ayah memandang tepat ke wajah Khairul. Pandangan matanya bukan lagi pandangan seorang bapa mentua yang lembut. Ia adalah pandangan tajam dan menghakimi seorang lelaki yang telah melalui pelbagai onak duri kehidupan. Menantu? Ayah ketawa sinis. Aku tak pernah ada menantu yang sepak guni beras bapa mentuanya. Aku tak pernah ada menantu yang pandang rendah pada keluarga yang melahirkan istrinya, yang hina asal-usul istrinya. Ayah melangkah lebih dekat kepada Hairul. Suaranya merendah, tetapi setiap perkataannya bagaikan tukul yang menghentam nuraninya. Kau tahu, Hairul, kemiskinan bukan sesuatu yang memalukan. Kami anak beranak hidup miskin seumur hidup, tapi tak pernah sekalipun kami malu. Yang paling menakutkan di dunia ini adalah kemiskinan sahsiah, ketamakan yang tidak berkesudahan, dan sifat pengecut yang menafikan asal-usul sendiri. Ayah menunjuk ke dadanya. Walaupun kau pakai sut mahal, naik kereta mewah, tinggal di rumah besar, kalau dalam hati kau tak ada rasa hormat dan kemanusiaan, kau cuma seorang yang miskin dan kasihan. Kau tak faham nilai pengorbanan dan cinta anak aku. Ayah berhenti sejenak, memandang tepat ke mata Hairul, dan mengisytiharkan, jadi, kau tak layak. Kau tak layak jadi suami anak aku. Penghakiman terakhir telah dijatuhkan, bukan di mahkamah, tetapi dari mulut bapa mentua yang begitu dihina dan dipandang rendah olehnya.
Khairul terhuyung-huyang ke belakang. Dia hancur sepenuhnya. Semua alasan dan kepura-puraan menjadi sia-sia. Dia bukan sahaja kehilangan harta, tetapi juga marwah dan kelayakan sebagai seorang manusia. Tepat pada saat itu, saya dengan tenang berjalan ke meja dan meletakkan sekeping kertas yang telah saya tanda tangani. Ini surat cerai, saya dah tanda tangan. Awak tanda tangan dan kita selesaikan semuanya di sini. Surat cerai yang putih itu menjadi noktah yang dingin kepada sebuah perkawinan yang penuh dengan penipuan dan perhitungan. Drama telah berakhir, dan para pelakon amatur itu akhirnya menerima pengakhiran tragis yang mereka cipta sendiri. Selepas malam yang penuh drama itu, segalanya berjalan lebih pantas daripada yang dijangka. Di hadapan bukti yang jelas dan realiti pahit kehilangan harta yang besar, keluarga mentua tidak lagi melawan. Mereka kempis seperti belon yang kehabisan angin. Khairul menandatangani surat cerai tanpa berkata apa-apa. Dia kelihatan seperti hilang semua semangat, hanya tinggal jasad tanpa jiwa. Proses perceraian diselesaikan dengan cepat. Saya tidak mengambil apa-apa daripada mereka, termasuklah kondominium mewah itu. Walaupun sebahagian besar uang saya digunakan untuk membelinya, saya hanya mau keluar dari situ dan meninggalkan kenangan pahit secepat mungkin. Saya hanya membawa barang-barang peninggalan ayah dan barang-barang yang benar-benar milik saya. Pada hari saya dan ayah berpindah, tiada seorang pun dari keluarga mentua yang mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, saya terdengar daripada jiran bahwa sejak hari itu, rumah itu tidak henti-henti dengan pergaduhan, saling menyalahkan. Puan Zainab jatuh sakit karena terkejut, dan Khairul mula minum arak sehingga akhirnya diberhentikan kerja. Mereka telah memusnahkan keluarga mereka sendiri karena ketamakan. Saya dan ayah tidak tinggal di Kuala Lumpur. Bandar yang gah itu telah memberi saya kejayaan, tetapi juga mengambil terlalu banyak air mata. Kami memutuskan untuk pulang ke kampung, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai pemenang yang akan menyambut fajar baru di tanah yang telah membesarkan kami. Perkara pertama yang saya lakukan adalah menggunakan sebahagian uang untuk membina semula rumah lama kami. Bukan sebuah banglo mewah, tetapi sebuah rumah kayu moden yang kukuh dan selesa dengan halaman yang luas dan kebun kecil, seperti yang diidamkan oleh ayah. Saya juga membeli sebuah kereta dan membawa ayah ke hospital untuk pemeriksaan, melawat sanak saudara, menebus segala kesedihan masa lalu. Tetapi saya tahu, sebanyak manapun uang, ia akan habis jika hanya dibelanjakan. Nasihat ayah sentiasa terngiang-ngiang di telinga. Kita mesti berilmu dan membina kehidupan sendiri. Saya tidak mahu hidup selesa hanya bergantung pada harta. Saya mahu mencipta nilai saya sendiri, menunjukkan bahwa anak perempuannya telah benar-benar dewasa. Teringatkan guni beras ayah dan bau wangi padi, satu idea perniagaan muncul. Kampung saya adalah sebuah kawasan jelapang padi yang terkenal. Berasnya sedap dan bersih, tetapi para petani seumur hidup menjual hasil mereka dengan harga yang murah kepada orang tengah. Bagaimana jika saya mencipta jenama produk pertanian bersih saya sendiri? Saya boleh membangunkan ekonomi kampung dan pada masa yang sama mencapai impian saya. Apabila tekad saya bulat, saya segera menimba ilmu. Saya berjumpa dengan pakar pertanian untuk belajar tentang kaedah penanaman organik, dan melawat setiap petani, memujuk mereka untuk menyertai model koperasi dengan janji membeli semua hasil mereka pada harga yang lebih tinggi. Pada mulanya, semua orang ragu-ragu. Mereka pikir orang bandar seperti saya tidak mungkin berjaya dalam bidang pertanian. Tetapi dengan keikhlasan dan pengetahuan saya, serta bantuan ayah yang sangat dihormati di kampung, saya berjaya meyakinkan mereka. Maka lahirlah jenama produk pertanian organik bernama Warisan Bendang. Saya membina sebuah kilang memproses padi dan pembungkusan moden di kampung, memberikan pekerjaan kepada berpuluh-puluh penduduk tempatan. Saya membangunkan reka bentuk pembungkusan yang menarik dan mewujudkan saluran jualan dalam talian yang profesional. Saya bukan hanya menjual beras. Saya menjual cerita tentang cinta kepada tanah air, keringat petani, dan nilai-nilai kami. Sungguh menakjubkan, Warisan Bendang mencapai kejayaan di luar jangkaan. Produk saya mendapat sambutan hangat daripada pengguna tempatan, dan tidak lama kemudian, saya menerima pesanan ekspor pertama. Saya bukan lagi ketua pasukan pemasaran di sebuah syarikat korporat. Saya telah menjadi seorang CEO wanita dalam arti kata sebenar, tuan kepada kehidupan dan perniagaan saya sendiri. Kadang-kadang, saya terdengar kabar tentang keluarga mentua saya. Khairul, selepas berhenti kerja,
Akhirnya menjual kondominium itu untuk membayar hutang dan kembali ke pangkuan ibu bapaknya. Kehidupan mereka pastinya tidak mudah lagi. Saya tidak berasa gembira atau dendam. Saya hanya pikir bahwa hidup ini adil. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Suatu petang yang cerah, saya dan ayah duduk di anjung rumah baru kami, minum teh. Di hadapan kami, terbentang sawah padi yang mula menguning keemasan sehingga ke kaki langit. Angin sepoi-sepoi bahasa membawa bau wangi padi. Ayah, setelah melepaskan semua beban di hatinya, kelihatan jauh lebih sihat. Wajahnya berseri-seri dan senyumannya lebih ceria. Ayah memandang saya dengan pandangan bangga. Tak sangka anak ayah boleh buat kerja sehebat ni. Saya tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Semua ni sebab ayah. Kalau bukan kerana guni beras ayah hari itu, takkan ada Aisyah yang hari ini. Kami diam, memandang senja yang berlabuh. Saya sedar, harta terbesar yang ayah berikan kepada saya bukanlah Rm50 juta, tetapi pengajaran berharga tentang hati manusia, nilai asal-usul, dan kasih sayang seorang bapa. Guni beras hari itu bukan hanya berisi kenangan dan tanah. Ia adalah langit kebijaksanaan dan lautan cinta yang dipersembahkan oleh seorang bapa yang hebat kepada anaknya. Dan saya, yang bermula dari sebutir padi, telah mengharungi badai dan akhirnya menjadi sebatang padi yang subur dan damai, berakar umbi di tanah air sendiri. Para pelanggan setia, begitulah berakhirnya satu lagi kisah. Tetapi gemanya, saya percaya, akan kekal mendalam di hati kita masing-masing. Guni beras usang yang dipikul oleh seorang bapa dengan penuh kasih sayang, senyuman lembut yang tidak hilang di sebalik penghinaan, dan saat dramatik yang akhirnya mendedahkan seluruh masa depan anaknya, meninggalkan banyak perkara untuk kita renungkan. Ini bukan sekadar cerita tentang ketamakan dan pengkhianatan. Lebih mendalam, ia adalah sebuah lagu pujian kepada kasih sayang seorang bapa, dan satu pengajaran mahal tentang nilai asal-usul serta potensi tersembunyi di sebalik insan yang kelihatan paling kecil dan lemah. Mungkin yang paling menyentuh dan menyakitkan hati kita adalah watak ayah, Pak Cik Ismail. Kita terbiasa dengan cinta yang ditunjukkan melalui kata-kata manis dan hadiah mahal. Tetapi cinta Pak Cik Ismail mengalir dengan cara yang berbeza. Ia mengalir senyap, tetapi cukup kuat untuk menyuburkan tanah kehidupan anaknya. Dia tidak mudah memberikan uang kepada anaknya. Dia tidak berkata, "Ayah ada duit, gunalah sepuasnya." Cintanya jauh lebih halus dan mendalam. Dia menggunakan hartanya yang besar sebagai satu ujian pribadi yang kejam tetapi perlu. Dia menolak anaknya ke tengah-tengah badai, supaya anaknya dapat belajar membezakan antara cinta sejati dan kepura-puraan, antara sarang yang selesa dan sangkar yang indah. Guni beras 50 kg itu berat bukan sahaja karena berat berasnya, tetapi juga karena berat kebijaksanaan, perhitungan, dan pengorbanan senyap seorang bapa. Dia menyediakan jalan keluar dan masa depan yang kukuh untuk anaknya, tetapi tidak memberikannya dengan mudah. Dia mahu anaknya, sebelum memulakan hidup baru, menyadari nilainya sendiri dan mempunyai keberanian untuk memutuskan perkara yang tidak bernilai. Inilah pengajaran paling mendalam tentang cinta sejati. Cinta sejati bukanlah perlindungan buta, tetapi menyalakan obor keyakinan dan harga diri, memberi kekuatan kepada orang yang kita sayangi untuk membina jalan mereka sendiri. Dan kisah ini memberikan amaran yang mahal kepada semua yang meniti jalan perkawinan. Suami, Khairul, dan keluarganya pada mulanya bukanlah watak jahat yang terang-terangan. Mereka dibalut dengan imej penduduk bandar yang terpelajar dan sophisticated. Tetapi di sebalik penampilan luar yang gah itu, tersembunyi kekosongan pribadi dan penghinaan yang dahsyat terhadap asal-usul. Pernahkah kita dalam hidup ini terpesona dengan perkara-perkara luaran seperti itu? Adakah kita, karena terlalu mengejar nilai material dan kemasyhuran, lupa bahwa asas paling kukuh dalam sebuah perhubungan bukanlah kondominium mewah atau sut berjenama, tetapi rasa hormat? Seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan sekali-kali memandang rendah keluarga Anda atau menghina asal-usul yang melahirkan dan membesarkan Anda. Karena menghina asal-usul Anda adalah sama seperti memijak separuh daripada kewujudan Anda. Tindakan Khairul menyepak guni beras itu bukanlah kemarahan seketika. Ia adalah saat di mana sifat sebenar seseorang yang tidak mempunyai rasa hormat di dalam hatinya terserlah. Dan perkawinan tanpa rasa hormat, seperti rumah yang dibina di atas pasir, pasti akan runtuh suatu hari nanti. Akhirnya, kita sadar bahwa perkara paling berharga yang kita miliki kadangkala adalah perkara yang paling kita pandang remeh. Di mata keluarga mentua,
Guni beras kampung itu adalah sampah. Tetapi di dalam kulitnya yang biasa, terkandung harta yang besar. Bukan sahaja Rp50 juta, tetapi juga kad laporan sekolah, pingat, kebanggaan, dan asal-usul itu sendiri. Kisah ini mengajar kita untuk tidak pernah malu dengan asal-usul kita, tidak merasa rendah diri karena dilahirkan dalam kemiskinan. Kesusahan masa lalu, titik peluh ibu bapa, dan hidangan sederhana yang penuh dengan kasih sayang adalah baja yang membentuk pribadi dan keazaman kita. Asal-usul bukanlah beban, tetapi tempat perlindungan dan sau untuk kita kembali apabila penat. Apabila kita menghargai dan berbangga dengan asal-usul kita, barulah kita mendapat kekuatan untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Akhir sekali, kisah ini adalah sebuah lagu pujian yang indah tentang kelahiran semula. Aisyah, daripada seorang istri yang patuh dan menantu yang sabar, berubah menjadi seorang usahawan wanita yang berjaya, menjadi tuan kepada hidupnya sendiri. Pengkhianatan tidak membunuhnya, sebaliknya menjadikannya lebih kuat. Luka tidak menumbangkannya, sebaliknya menjadi parut yang menumbuhkan bunga yang tabah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jatuh atau terperosok dalam lumpur kehidupan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang paling menakutkan adalah berputus asa untuk bangkit dari lumpur itu. Setiap dugaan dan kesakitan, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeza, boleh menjadi batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Kehidupan tidak mengambil segalanya daripada sesiapa. Apabila satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Persoalannya hanyalah sama ada kita mempunyai keberanian untuk melaluinya atau tidak. Para pelanggan setia, kisah Guni beras dan seorang ayah telah berakhir, tetapi pengajarannya akan kekal selamanya. Semoga melalui kisah ini, kita semua akan lebih menghargai cinta keluarga yang sederhana tetapi mendalam, mempunyai mata yang lebih bijak untuk melihat perhubungan di sekeliling kita, dan yang paling penting, menemui kekuatan di dalam diri kita sendiri untuk mengharungi segala badai dan membuka fajar baru dalam hidup. Jika kisah hari ini memberikan sedikit gema di hati Anda, berikanlah sokongan hangat Anda kepada saluran senja tenang dengan butang suka dan kongsi. Dan teruslah bersama kami dengan melanggan dan mengaktifkan pemberitahuan. Sokongan Anda adalah pendorong terbesar bagi kami untuk membawakan lebih banyak kisah yang bermakna dan mendalam. Terima kasih setulusnya, dan kita bertemu lagi dalam kisah yang akan datang.